Fariqani berhipung daripada dua kumpulan fariqani. Yakni fariqani satu fariq, satu kumpulan daripada tentera-tentera Islam dan tentera yang kedua daripada tentera Rom. Patut tika ni masuk capur juga perang ni daripada orang-orang wanita. Golongan wanita dan perempuan berperang juga daripada orang Islam. Wa qatala nisa'ul muslimin dan telah berperang oleh perempuan-perempuan, golongan wanita-wanita daripada orang-orang Islam fi dzalikal yaumi pada dimakan itu hari. Dimakan itu hari yakni waqatul yarmuk, yakni jatuh berlaku peperangan Yarmuk, maka masuk capur juga perang ni daripada orang-orang wanita. Golongan wanita yakni perempuan dan orang betina. Perang saat itu maf'ul mutlaq qitalan syadida, sebagai peperangan yang bersangat teh, yang marak, yang bertaburai, yang bertapurai, yang bertaburai dan bertupu dan bertaburai, dan berkelai kabut weh. Wa ablina, baca molek ablina pada abla tu. Ablina na tu dia panggil nun niswah tu. Wa ablina dan telah bala mereka itu, telah kena bala mereka itu. Bala mereka itu perempuan-perempuan tu lah, nisaul muslimin tu. Dan terkena bala mereka itu sebab mereka itu turun dalam medan perang sekali. Sekali dengan orang-orang jatuh dan laki-laki pada Islam, maka golongan wanita pun turun perang juga. Maka ketika ni mereka tu terkena bala dan terkena ujian. Balaan hasana, ialah bala yang terelok. Apa boleh kata bala terelok? Yakni kerana apabila dapat kemenangan dalam peperangan, mereka dapat harta ghanimah. Sebab tu dikata bala yang comel. Ujian yang terelok. Dan sekira kalau mereka tu mati, mereka dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab tu dia panggil ujian dalam medan peperangan. Dikata satu ujian, perang mati pun ada, hak putus tekak pun ada, hak kena cicir pun ada. Tengok sepuas Sayyidina Hamzah, kena belahkan dada, ambilkan hati oleh hidung makan hati Hamzah. Lama dia sudah makan, sembuh darah naik ke langit tu dia panggil ujian yang terelok. Wa mimman abla fi dzalikal yaumi, dan setengah daripada orang yang terbala, orang yang kena bala. Dah baca itu tak apa. Wa mimman abla ataupun wa mimman ubliya, dan setengah daripada mereka yang dikena bala akan dia, yang diuji akan dia, fi dzalikal yaumi, pada di itu hari mauqiatul Yarmuk, hari berlaku peperangan Yarmuk ni, balaan hasana, sebagai bala teruji yang terelok. Setengah daripada orang yang kena ujian dan bala yang terelok ni, pada hari mauqiatul Yarmuk, yakni berlaku ataupun jatuh berlaku dan hasil oleh peperangan. Siapa dia setengah daripada orang yang kena bala terelok? Abu Sufyan ibnu Harbin. Baca lah, ialah kena pada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan ni ia kena sebelah Nabi. Ia daripada kerabat Nabi tapi sebelah balik mana? Kalau kita kira daripada Hashim tu anak dia Abdul Muttalib dan anak dia tu Harbin. Maka Harbin ni bapa bagi Sufyan. Agama dia untuk chair bagi Nabi ialah Abdul Muttalib. Agama dia Abdullah. Kalau kita kecek mari. Abdul Muttalib anak bagi Hashim. Harbin saat itu anak bagi Hashim. Agama dia Hashim tu dah. Dia boleh anaknya siapa dia? Abdul Muttalib. Boleh anak Abdul Muttalib. Maka cucu bagi Hashim ialah kena Abdullah. Kena kepada Abbas. Dan hal ini Harbin anak bagi Hashim, cucunya bagi Hashim ialah kena pada Sufyan, Abu Sufyan ibnu Harbin. Itu dia. Keluarga Nabi tapi sebelah atas tu daripada Hashim. Hashim tu mari Harbin, Hashim tu mari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Abdullah dan pula Abbas. Hal ini Harbin, bapa bagi Abu Sufyan. Kemudian terbala setengah daripada orang yang kena bala yang terelok ialah Abu Sufyan. Kemudian Sufyan tu dapat terbala dan teruji juga dalam medan peperangan ni. Kata terbala bisa yihi, dengan usahanya, usaha bagi Abi Sufyan, dengan sebab terusaha dia lah, dia kena teruji yang terelok ataupun cuba yang terelok. Wa tahridihi, dan dengan sebab meletengi dan menyungguhinya Abi Sufyan.
dengan sebab kesungguhan dia, dengan sebab meletengi dia dalam medan peperangan, maka dia pun kena gawa setengah daripada orang yang kena teruji, tapi ujian yang terelok, yang tercomel baginya. Tengok. Wan tahat hazihil mauqi'atu. Ni Abu Sufyan ketika ni tu dia tu masuk Islam dah ni. Wan tahat hazil mauqi'atu, dan telah selesailah dan telah sudahlah hazihil mauqi'atu, oleh ini berlaku peperangan Yarmuk ni. Al mauqi'ah ai mauqi'atul Yarmuk, alih la ganti daripada mudhafun ilaih dah. Al mauqi'ah orang panggil al iwadun anil mudhafi ilaih. Dah. Dan apabila sudah selesai, sudah berhenti oleh ini peperangan Yarmuk ni bihazimatir Rum, sebab apa berhenti peperangan ni? Dengan sebab kalah oleh fok-fok Rum. Kerana perang ketika ni orang Islam dengan fok Rum, bukan Islam dengan kafir Quraisy. Faham tak? Ya, sebab orang Islam perang dengan kafir yang kali sukainya, kali terakhir sekali ialah perang di Hunain. Lepas tu pergi kepada Taif situ. Itu orang panggil, kita tengok dalam sejarah, Islam perang dengan orang kafir Quraisy yang ialah kesudahannya peperangan itu di Hunain, patut hujung pergi sampai kepada Taif. Itu orang panggil akhir peperangan Islam dan orang-orang Islam Ma'rakah Ghazwah, orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Lepas daripada perang dengan kafir Quraisy siap sudah belaka dah habis dah. Kalau habis dah kafir Quraisy ni dah, mari perang pula Islam saat ni kepada Yarmuk, yakni dengan fok-fok Rum. Kemudian apabila sudah oleh peperangan saat ni tu Yarmuk bihazimatir Rum, dengan sebab kekalahan bagi fok Rum, syarra hazimatin, sebagai sehuduh-huduh dan sejahat-jahat, lagi pula setak molek bagi kalahan. Jadi ketika ni perangi di antara orang Islam dengan fok Rum ni, maka ketika ni sebab apa boleh berhenti peperangan ni? Dengan sebab fok Rum tu kalah. Kalahan itu sebagai kekalahan yang terhuduh sekalinya, yang tak comel sekali, yakni sejahat-jahat daripada kalahan. Bahkan Rum tu besar. Dulu orang panggil retah negeri tu berapa negeri duduk di bawah jajah Rum. Tapi mari kalah dengan fok-fok mana? Ialah kena pada Umar bin Aus, lagi pula kepada Yazid, lagi pula kena pada Abu Ubaidah, lagi pula kena pada Syarhabi sebagai bawa tentera ketika ni. Tapi apabila ketika ni nak dipanggilkan oleh Abu Bakar kepada Khalid, suruh Khalid daripada Iraq mari tolong fok-fok ni yang ada di Syam. Perang mari, maka kalah oleh Rum. Kerana Khalid tunjuk kedebel dia, kekuatan dia, berani dia, siapa fok-fok Rum tu kalah yang beramat-amatnya. Tengok. Wa fi asna'iha, dan sabitlah di tengah-tengahnya, tengah bagi al-mauqi'ah, yakni mauqi'atil Yarmuk, di tengah-tengah dok perang dan selesai peperangan, ja'a baridul madinati, datang oleh suratan daripada Madinah. Barid ni cutmai yang dibawa oleh Praisani. Baridul Madinah, yakni Praisani yang datang daripada Madinah, wak surat mari. Tu makna barid. Barid ni Praisani. Kalau lalu ni kau keri, dia buat surat kita, barang kita, hatta mari kita 24 jam. Dulu dia orang panggil barid, yakni Praisani, ataupun orang yang tuju bawakan surat-surat teh yang mari Madinah. Kamu di celah-celah duk perang, maka benih orang Islam yang dibawa oleh Khalid dan Syarhabi dan pula Umar, maka datangkan surat, sepucuk surat daripada Madinah. Katanya, surat yang datang daripada Madinah royak ke oleh surat tu barid saat ni tu. Praisani bawa surat tu, royak ke oleh surat bimautis siddiqin, dengan kata mati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ni. Jadi hujungnya ketika masa Rasulullah pernah pergi perang di Yarmuk. Sekali pada masa tu orang panggil gapo Ghazwatul Mu'sir. Dikatakan peperangannya gapo orang panggil ketika tu kalau masa tu masa Rasulullah ada perang dengan Fok Yarmuk straight. Kemudian musim perang masa Rasulullah tu orang panggil apa dia? Ghazwatul Usri. Orang panggil peperangan yang sangat-sangat susah. Kerana sahabat-sahabat setengah duk bergaduh dengan wah tamah. Demo ni tak kawin tak lagi ya Rasulullah, ni wah tamah pun bawah, wah tamah pun tubik. Kami nak tinggal tamah payah ya Rasulullah. Tengah daripada munafik tak kawin pun tak lagi. Maka Rasulullah pun tak ada kata apa.
Maka Rasulullah pun kumpul tentera 30,000 pergi pada Yarmouk nak pergi perang dengan Fir'aun. Tapi duduk mari Fir'aun tak ada seorang buta. Tak ada seorang. Nah, maka tak lawan dengan peperangan ni. Maka sudah dengan hatu. Maka mari pada zaman bagi sahabat ialah jadi khalifah ialah Abu Bakar Siddiq. Perang pula pada Yarmouk. Perang dengan siapa? Dengan Rom juga. Sebab Fir'aun duduk sebelah balik Syam. Dia jaga Syam. Dia kata Syam. Ada pun belah balik ni dikatakan Quraisy. Tapi itu pun dia panggil duduk di luar kata hai bagi Rom. Tengok. Kemudian datangkan satu barik, satu suratan daripada Madinah. Kata Abu Bakar tu sudah mati. Khalifah Abu Bakar sudah wafat. Wa khalifati Umar ibn al-Khattab. Dan apabila Abu Bakar tu mati, maka pengganti daripada Abu Bakar ialah kena kepada Umar ibn al-Khattab. Ni khalifah pertama. Ba'da Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Maka khalifah yang kedua selepas pada Abu Bakar surat mari pada Madinah. Kata orang ganti Abu Bakar ialah kena kepada Umar. Umar ibn Khattab dengan mulai Al-Khulafa'ur Rasyidin. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Addu bin nawajizi. Setengah pada hadis. Nabi kata pada satu hadis, taraktu fikum isnatain. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Jangan duk tinggal benda ni. Satu hadis mari kata taraktu fikum. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Yang pertama kitabillah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggal pada kamu ialah kitab Allah, ialah Al-Quran. Lagi pula apa dia? Al-hadis, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa berpegang dengan Quran, pegang dengan hadis, pegang dengan kitab Allah, pegang dengan sunnah Nabi, maka Nabi kata orang ni tak sesat. Lepas Nabi kata lagi alaikum bisunnati. Lazim kamu dengan sunnahku, dengan jalanku, dengan cara aku kehidupan aku lagu mana dulu, mu turut hak tu, mu jaga hak tu, mu pegang dengan hak tu, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan mu ikuti selepas pada tu daripada sunnah-sunnah daripada sahabat pak. Ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mempegang. Lepas tu addu bin nawajizi. Menggigit, mengkikir. Salah tak mengkikir. Mempeganglah dengan sunnahku, sunnah sahabat dan khulafa'ur rasyidin. Mengkikir. Kikir dengan kikir gerah. Ni gerah ni. Bukan kikir depan, kikir gerah ni. Kikir bermakna tak kikir bersungguhlah. Bin nawajizi dengan gigi-gigi depan dan gigi gerah. Makna kata mengena pegang sungguh dengan sunnahku dan sunnah bagi al-khulafa'ur rasyidin, baru kamu tidak sesat. Siapa-siapa dia tinggalkan sunnah Nabi, tinggalkan sunnah al-khulafa'ur rasyidin, tinggalkan kitabillah, orang itu akan sesat dan orang panggil berkelai kabut di atas dunia, cari jalan tak temu supaya orang mata buta. Heran ni. Tengok fak duk sesat, fak tak tinggal apa, fak tak baca Quran. Fak ada sesat, fak tak pegang dengan Quran, tak pegang dengan hadis, tak pegang dengan sunnah-sunnah bagi al-khulafa'ir rasyidin. Sebab tu Nabi kata pada satu hadis lagi, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum. Kita ambil sunnah siapa? Tengah molek. Nabi kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni serupa dengan bintang-bintang di langit pada pihak cerah. Bintang di langit, apabila kita tengok waktu hujan tak turun, bulan pun tubik bintang pun penuh atas langit, maka bintang itu boleh buat cerah, boleh mencerahkan, mencuacakan langit-langit. Maka dengan bintang itu boleh ambil pedomik. Bagi orang muka di laut, maka dia tengok bintang itulah dia tak tersat nak klik kepada rumah dia. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau kamu ikutkan mereka, kamu pun tak tersat. Kerana mereka tu pelita-pelita bagi ummah juga. Di tengah-tengah datangkan masalah barik daripada Madinah. Royak kata Abu Bakar tu mati dan Umar sebagai jadi khalifah selepas pada Abu Bakar. Wa tauliyati Abi Ubaidah Yusri. Dan mentauliyah, memperintah akan Abi Ubaidah. Riasatal juyushi. Sebagai jadi ketua-ketua dan pimpinan bagi tentera-tentera. Dulu pada masa Abu Bakar latih apa? Latihkan Umar bin Aus. Umar turun pergi pada Al-Urbah dan pula daripada Palestin dan pula turun oleh Syarhabi di Urdun dan turun Yazid di Balqa dan turun Abu Ubaidah Al-Jabiyah. Jadi apabila surat datang daripada Madinah, royak kata Abu Bakar tu mati dan ganti Abu Bakar sebagai khalifah ialah Umar, lagi pula tauliyah
surat rasmi daripada kerajaan Madinah, kerajaan pusat. Royak kata suruh tukar ketua, siapa dia pimpin tentera ketika ni? Ialah kena pada Abu Ubaidah. Dulu tak 4 orang. Umar bin Aus, la Yazid, lagi pula Syarhabil, lagi pula Abu Ubaidah. Tapi ketika ni, putusan daripada Madinah surat mai pada kerajaan pusat, suruh tukar sebagai orang taliyah dan meretah dan bicara tentera ialah kena duduk di siapa? Ialah pada Abu Ubaidah. Perak? Tuan tauliyah. Supaya ni tauliyah. Perak tauliyah. Supaya kita pergi majlis. Misalnya, nah, sudah dah orang kampung, nah, ke sorak-sorak kaki tangan. Cara orang panggil pacati patai. Nak siapa ya jadi tekmil tua sudah mati dah. Tekmil sudah mati siap dah. Dah, kemudian nak latih siapa orang ni kena orang ni kena maka awak nak nama 3 orang. Orang tanya seorang ni, Muhammad dia kena tik, kaki tangan. Kemudian Qasim dia kena tik kaki tangan. Lagi pula Zakaria dia kena pakai kaki tangan. Capu mari hak dia akik tangan ramai sekali. Hak Abdullah ke Muhammad ke Zakaria. Jawab kata Zakaria ramai sekali. Maka pilihan saat itu nah tamu tara tak ada rasmi lagi, tak ada tauliyah daripada kadang ada daripada majlis lagi. Kemudian ketika ni orang panggil sama taranya majlis nak turun mari, Zakaria jadi orang panggil raksakan sama tara. Lepas tu majlis turun mari, turun mari istihar. Kata hari ni wallahi wa ballahi wa billahi wallahi wa tallahi wa billahi kami di atas satu jawatan kuasa majlis agama wilayah jalan kami melatihkan akan Zakaria sebagai jadi imaman ratiban cara rasmiyan. Ni dia panggil tauliyah. Saya tak tahu dia memperintah seorang itu jadi ketua. Tu faham tak? Tauliyah daripada majlis agama. Tu dia panggil cara rasmi. Maka ni tauliyah daripada kerajaan pusat Madinah selepas pada Abu Bakar mati naik Umar pun perintah kata, ketika ni palingkan, ubahkan orang mengeritakan tentera daripada Pak kepada Abu Ubaidillah. Itu dia. Falam yablugh hazal khabar. Fuak tengok molek. Tak ada mudah jangan dia buat tengok lah. Membaca tak leh dia deh. Kalau we baca kena baca tak leh. Sebab tu kalau buat tengok saya baca molek, baris molek. Falam yablugh hazal khabar, maka tidak tercampailah akan ini beritaan. Tak tercapai al-jaishu oleh tentera, tak sapa berita ni kepada tentera illa ba'da anin qadat al-mawqi'atu, malaikan selepas daripada selesai oleh peperangan di Yarmouk. Nak ayat tu berita ni tak sapa tentera, tapi berita ni sapa kepada pemimpin-pemimpin saja. Kata ditauliyahkan Abu Ubaidillah sebagai jadi ketua untuk pimpinkan akan rakyat, untuk pimpinkan tentera di dalam medan peperangan Yarmouk ini. Maka berita ini tak sapa lah akan beritaan ini oleh tentera. Ataupun tidak sapa oleh berita akan tentera. Baca ini tak apa. Falam yablugh hazal khabaru, maka tidak sampai oleh ini berita Kata Abu Nak, tak sapa berita Berita mana? Berita kata Abu Bakar tu mati. Maka dilatih ganti Bakar Umar dan pula digantauliyah, diperintahkan suruh Abu Ubaidillah tu jadi ketua semua daripada Pak kumpulan. Maka berita ni tak sapa akan tentera illa ba'da qanin qadat. Illa ba'da anin qadatil mawqi'atu. Malaikan selepas daripada selesai peperangan. Selepas daripada selesai peperangan baru berita itu sapa kepada tentera. Habis kat tu. Wafatus Siddiqi. Tengok. Ini ialah nak bicara tentang kematian bagi As-Siddiq. Ialah Abu Bakrin As-Siddiq. Wafatu ayhazihi. Ini ni. Amma bahasu wafati As-Siddiq. Yani wafatu Abi Bakrin As-Siddiq. Ini nak bicara dan nak membahasan, nak bercakap. Makna nak bercakap oleh musannif tentang kematian bagi Abu Bakar As-Siddiq. Lisab'in. Tengok molek. Zaidi, negara Zaidi. Lisab'in, bagi tanggal 7 ataupun tarikh 7 ataupun hari yang 7 khalauna, yang telah lalulah ia. Hari yang 7, tanggal yang 7 yang telah terlalu. Min jamadil akhirah, daripada jamadil akhir. Kecek jamadil akhirah bukan hari molek. Daripada bulan Jamadil Akhir, Jamadil Akhirah. Bila? Bulan apa? Bila? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadil Awal,
Ataupun panggil Jamadil Ula. Bulan yang kelima. Jamadil Akhirah. Yakni Jamadil Akhirah. Bulan yang ni daripada bulan Islam, bulan Hijrah. Kemudian hari yang 7, tanggal yang 7. Dengar molek. Terih bawah. Tu sebab tu Syekh Nadir kata mengaji tarikh, mu kena ingat zaman dan pula makan, mu kena ingat tepat dan masa dan tarikh yang berlaku tu bila. Tepat mana hak berlaku ni? Hak berlaku peperangan ni Yarmuk, berlaku bila? Tu kata dia dah. Waqatul Yarmuk saat itu ialah satu tempat yang berlaku di Yarmuk yang ada di kawasan Syam, yakni sebelah naik daripada Syam. Tu Yarmuk. Kemudiannya berlaku pula mati bagi Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal yang 7 yang terlalu daripada bulan Jamadil Akhirah. Kemudian pada tahun mana? Sanata Thalasa Asyarata. Tak molek. Baca kena molek dengan nahwu tu. Baca kena. Kalau kita tak ada nahwu, kita tak rasa bagaimana boleh baca lah tu. Bagi orang ada nahwu, dia tahu. Sebab apa baca? Salah sanata. Mati pada tanggal yang 7 terlalu daripada bulan Jamadil Akhirah ataupun Jamadil Akhir. Bila mati Abu Bakar ni, wafatu As-Siddiq, mati Abu Bakar tu pada tanggal yang 7 daripada bulan Al-Jamadil Akhir. Kemudian dia mati itu pada tahun mana? Sanata. Pada tahun Thalasa Asyarata. Yakni pada tahun yang ke-13. Saya ni. Mati pada tahun yang ke-13 ai minal hijratin nabawiyah, daripada hijrah nabawi. Faham ni? Tengok. Bila kira hijrah? Kira hijrah ni apabila Nabi berakab daripada Mekah pergi kepada Madinah. Itu hari permulaan di bulan hijrah. Nabi hidup mula tu Nabi hidup Mekah, tak bila hijrah. Apabila Nabi hidup Madinah, hari pertama siapa tahun yang pertama panggil Al-Hijratul Ula. Kemudian Nabi hijrah daripada Mekah, Nabi umur berapa? Yakni Nabi umur 53. 53, selepas daripada Nabi jadi Rasul 13 tahun, maka berpindah berakad pergi kepada Madinah. Maka Madinah tu Nabi mula letak. Ni orang panggil Al-Hijrah, orang panggil Bidayatu Harakatil Islam. Yakni permulaan bergerak ke Islam fi bina'i daulatil Islamiyah. Pada nak membinakan negara Islam di Madinah. Maka Nabi duduk situ. Siapa? Nah, berapa tahun? Siapa? Nah, Nabi saat ni duduk situ tu dah siapanya 8 tahun. 8 tahun, tahun tu Nabi mimpi. Mimpi kata nak? Mimpi kata, dia mimpi. Ra'aitul fil manam. Nabi royak pada Abu Bakar, royak pada Umar. Ra'aitul fil manam. Dah. Kami nampak dan aku nampak kata aku masuk Mekah. Lepas tu aku masuk Mekah saat ni tu. Dah. Aku saat ni tu mengerjakan akan umrah. Aku masuk Mekah, aku buat umrah. Dah. Lagi pula amini mutmainnina. Kami semua ni masuk dalam Mekah tu buat umrah dengan keadaan selamat dan sentosa. Lepas pada tu muqassirina wa muhalliqina. Kami bercukurkan rambut dan kami guntingkan rambut. Apabila Nabi tahun yang ke-8 hijrah duduk Madinah, siapa 8 tahun? Nabi pun lepas pada peperangan Badar, lepas pada peperangan Uhud dikatakan Al-Badar As-Sani, lepas pada peperangan Khandaq, lepas pada peperangan Badar, ada Badar Surah, Badar Wusta, lagi pula Badar Kubra. Sudah peperangan tu, Nabi tahun yang ke-8, Nabi saat ni royak dah sahabat termimpi, kita akan nak berakat masuk ke kota Mekah. Nabi tahu kita nak masuk Mekah dah trik ni. Nabi duduk mari tahun yang ke-8, yang tahun 9, baru Nabi boleh buat haji, lagi pula buat umrah. Lepas pada tu Nabi saat ni tu selamat wada' dan pula bacakan khutbah Hajjatul Wada'. Yakni khutbah haji wada' apa? Hajjatul Wada', yakni haji Nabi datang haji selamat tinggalkan kota Mekah. Nabi pun rasa dah kata ya tak lama nak faraqad dunia, nak tinggalkan dunia. Lepas tu Nabi mati tahun yang ke-11. Tahun yang 11 Nabi mati, ingat molek dalam sejarah, ingatlah pala. Nabi mati tahun yang 11 daripada hijrah. Makna Nabi duduk di kota Madinah ialah denyo 10 tahun. Lepas pada tu hampir-hampir tahun yang ke-11 Nabi mati. Sebab tu dalam dakwah Nabi, dakwah tu sirran wa jahran, lagi pula al-jahru bit tabligh ialah 13 di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Campur semua 23 tahun. Nabi hijrah tu matinya tahun yang ke-11. Amaliyah lepas pada Nabi itu mati, maka naik oleh Abu Bakar Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar retah mana? Retah 2 tahun, hampir-hampir masuk 3 tahun. Ingat molek ni sejarah ni.
Abu Bakar kata jadi pemimpin dan Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah dia 2-3 tahun lebih ke. Tak apa 3 molek 2 lebih. Deh. Sebab dia mati pada tahun yang 13 daripada hijrah. Sebab apa Abu Bakar mati? Keris bawah. Hamma Abu Bakrin. Demi panahlah oleh Abu Bakar. Tu hamma makna demi panah. Abu Bakar jadi nyakit demi panah. Supaya Nabi kok. Nabi saat ni tika nak mati demi panah. Sebab yang negeri Mekah dia panah. Madinah panah weh. Sebab tu nyakit awal yang banyak Madinah. Sebab tu belum daripada Nabi nak pergi kepada Madinah. Ramai orang Madinah nyakit ta'un. Apa nyakit ta'un? Kalau zaman kita dulu, nyakit hayuata keruh. Orang panggil nyakit curah buta. Zaman dulu jamai tak ada. Mohita dulu jamai tak ada. Orang berak kok getah, berak lekal le hutan. Ya kan dulu, buat cok putung kan. Kain itu limu lanja kan, dikocok. Zaman dulu ingat tak? Pak demo tak ada dah, lain rumah baru belakang. Orang dulu kan dikocok. Malam-malam. Pergi cari tempat orang tak ada kan lepuk. Lepas tu kan limu lanja lah. Lepas tu kulit ngecok pula. Orang panggil berak le getah. Lepas tu mari kau ni. Mula-mula dulu tak ada wak jamai, bakal tak ada wak jamai. Maka kajian turun kat cerita apa arah rumah siapa dia tak wak jamai, tak wi samnang tabian ban. Tak boleh nak masukkan anak le samnang tabian ban. Nak masuk le senarai dapur tak boleh. Pia tak ada wak jamai, tak wi senarai dapur. Anak nak masuk dalam senarai dapur tak boleh. Tu raja kau kacing. Sebab itulah pala ni kan pakak-pakak wak jamai dulu. Tak ada jamai berak ikut dia ko leke ni deh. Apa tu lalak je hurung situ. Sebab tu banyak nyakit curah mutah di zaman tu. Kan? Deh. Hamma Abu Bakrin telah demi panah oleh Abu Bakar. Falam mashtadda alaihi al-maradu. Maka tak kalau bersangat telah di atas Abu Bakar. Al-maradu oleh kesakitan. Apabila demi panah di atas Abu Bakar, lepas tu bersangat. Tapi demi panah. Demi panah orang panggil, kalau mau kita demi panah, sangat. Sebab tu kita saat ni tu orang panggil kena jaga kau. Ya panah ni, ya lagu mana. Pokok itu main bola panah, pelik mani juga pala lu dah. Balik ke orang ni nak kena. Nak kena, main panah, pas itu main bola tengah cang tu. Wasa panah doa. Lepas tu gimana juga pala lalu dah. Balik ke orang ni nak kena demi panah. Tak tu kalunya nak jadi demi pelu. Pelu ni payah, dia buat kepada umur, kadang-kadang buat pada cacat seorang. Pelu dia panah jadi kena kacing. Panah dah kacing ketah deh, jadi kaku itu. Lepas tu mulut pecah bih. Jadi jai. Kadang ketah sebab panah dah. Lepas tu panas sebab yang mani juga kepala, lepas tu yang mani ketika dia demi mani lagi. Ni orang ni nak kacing. Lepas tu kalau pelu kuat, golek kena tinggal bekas. Kadang-kadang jalan jadi nak motang gitu. Saing kita seorang tu ngaji bijak tapi nak nulis tak boleh diketar. Sebab apa? Ya pelu di ponok dulu. Allah ni pun dok buat pada pelu tu siapa Allah ni pun ngajar boleh tapi nak nulis tak boleh. Ketar tangan. Dah. Sebab tu kita kena jaga orang muda-muda, nak mani tu kena jaga. Jangan duk juga kepala lalu. Belum ada nak mani tu kita minum air banyak dulu, minum air. Tapi jangan makan lalu. Sebab tu duk tengok fok bola duk jeng-jeng tu main bola letil-letil minum air kok ni. Jatung tak ada nak fak. Jatung tak ada nak fok. Jatung tak ada nak hantar air. Maka sumak lubai angin. Sumak lubai nyawa. Hak tu dia buat pada mati. Mati belaka. Tak sebab tu pun mati. Tapi fok itu main bola letih. Lepas tu pergi minum air sejuk. Kejut. Orang panggil kena keral. Nak minum air tu. Tenil lu ustaz. Jangan dia ada sepah dah main letih-letih. Lepas tu pergi mani. Ataupun pergi minum air lalu. Boleh ke orang ni nak jeng. Banyak orang dah ada mati lepas ada bola ni. Sebab apa? Main letih. Letih pak tu minum air sekaligus lu dah. Dia kena berhenti start, berhenti hidup sentiasa jatung kita slow. Sebab ketika kita lari tu jatung tu pop lusuk kereta gi setok dia kata. Orang kita pun kata. Kita main kuat tu kan dia jatung kita. Lepas kita minum air pop, dia masuk bah tak ada nak kira. Dia jadi setok. Setok tu nak nyawa tak boleh. Nak tahu kau ni. Berkeras tak, buat exercise tu tak apa. Aduk setahun boleh 4-5 minit, lepas tu minum air. Kalau nak mandi, mandi juga kaki lu juga ukut kaki, koko naik. Lepas tu mandi bisa tubuh. Baru tak nak pelu. Kalau kita tawak lah ni, golek nak kena pelu gelo ni. Kena jaga molek tu. Kita kena jaga kat tubuh kita. Ya kalau kita panas, tak panas nak guna apa mutu, beli mutu baru dah. Tapi tak mana nak guna tok tengah panas, tok tengah hujan. Supaya sepak tu tarik gear satu tu ada skelo. Wow.
Mapuh untuk. Ada min. Boleh dia tak tahunya pula. Tanya dah untuk pecah nyi. Pahala nak gia ruah mau pecah nyi ke? Pada mata nak tak berhia tiga. Kau taruh dok ni. Taruh tak kira punuh noh. Pakai tua dah nak break belah-belah cek kaki belah. Lepas tu mutu tak agak. Pada mata ya tak berhia tiga tu ya. Tak boleh berhia tiga ku taruh nanti kau punuh hia satu gia ruah. Nak jaga kau. Poreh pun mutu potu. Kena ada kau. Ni kan nak mutu. Jinjak break belah-belah. Cek kaki belah-belah pas mutu nyanyo. Kita kena dah juga. Tu dia. Falam masnadda alaihil maradu. Tak kala dan bersangat di atas Abu Bakar oleh sakit. Dah. Jama'a kibar sahabati menghimpun Abu Bakar akan akan pembesar daripada pokok sahabat. Dah. Askat tulikan mereka kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kita dah bercara masalah lafa'am. Lafa'am ni kita kata ta'rif ma'amma syai'aini fasaidan bighairi hasrin. Ta'rif dia tu mula-mula kata ma'amma syai'aini fasaidan, barang yang melekapi dan mengumumi akan dua perkara maka lebih. Maka ta'rif tika ni dia kena dalam ta'rif. Maka syarat ta'rif tu dia kena jami' lagi pula mani'. Makna kata kena menghimpunkan afra' bagi ta'rif. Kena masuk dalam ta'rif semua. Nak tubik luar tak boleh. Tu dia. Tu mana tu? Ma'amma syai'ain. Bagi yang mengumumi. Yang mengumumi ataupun meratai akan dua perkara. Tika ni umum. Sebut kata benda tunjuk kita dua perkara, maka dikatakan jami' menghimpunkan afra' ta'rif masuk dalam ta'rif. Min ghairi hasrin tu dikatakan manik. Ialah tapun faslun fit ta'rif. Suatu perkara yang jadi pagar nak menyekat luar ke apa? Nak menyekat benda luar daripada ta'rif, tak mahu masuk dalam ta'rif. Mana? Benda luar daripada ta'rif. Supaya isim tasniah, supaya isim adat tu dia panggil benda luar pada ta'rif, maka menyekat dengan kata min ghairi hasrin tu nama faslun fit ta'rif ataupun perkara yang menyekat dalam ta'rif. Tengok. Wa alfadhuhu, dan bermula segala lafaz-lafaznya. Gapo dalil nak syarah dia. Ai siyaril umumi al-mawdu'ati lahu. Tak molek. Dan bermula segala lafaz-lafaznya lafaz bagi am tu. Apa makna murad dengan segala lafaz? Tu. Wa alfazuhu, dan bermula segala lafaz-lafaznya lafaz bagi al-ammi. Apa ditafsir dan disyarah dengan alfazuhu? Baca ini. Ai siyagul umumi. Tu tafsir tu nak syarah bagi alfazu. Apa murad dengan lafaz? Siyagul umumi. Ialah segala sirah bagi umum. Bagi lafaz umum tu apa dia? Sirah bagi lafaz umum. Al-mawdu'atu lahu. Yang dihantarkan baginya bagi am ataupun bagi al saat ni. Dah. Sirah ni daripada apa? Kena pada di lapan ni sirah, kita kira sirah. Mana sirah? Nak pergi demo peh sirah. Supaya sirah yang sebut sini supaya al-insan. Ni sirah ni orang panggil sirah. Mana sirah? Daripada alif lam, hamzah, nun, sin, alif, nun ni orang panggil sirah. Adapun dibagi al-insanu, ni panggil hay'ah. Ni orang panggil bentuk ke keluar, gawa bentuk ke bagi kalimah dengan berbaris-baris dan pula dengan mati. Bisyakli lagi pula wasukun tu panggil hay'ah. Mana bentuk ke bagi sirah? Ialah kena pada alif lam, hamzah, nun, sin, alif, nun tu panggil sirah. Nak faham lafaz sirah. Apa sirah? Yakni kena kepada bentuk ke harah yang ada pada kalimah tu apa ika. Tertulis molek. Siyagul umumi al-mawdu'atu lahu. Segala sirah bagi umum yang dihantarkan baginya bagi al saat ni tu. Sirah ni makna terbentuk ke harah. Berapa ekor harah yang ada di dalam satu lafaz tu ataupun dalam satu kalimah. Kemudian sirah bagi lafaz umum ni arba'atun, ialah ada 4. Gapo arba'atun? Luqman. Ai arba'atu anwa'in, ialah ada 4 macam dan 4 bagai.
daripada sirah bentukkan lafaz bagi lafaz am ni ia ada 4 lafaz. 4 bentukkan. Kalau mari dengan 4 lafaz ni maka dinamakan lafaz itu lafaz am. Apa lafaz am? Ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Bagi yang tunjuk ke di atas umum meratai nah kurang-kurang 2 perkara. 2 suatu, 2 benar ataupun lebih daripada tidak tersakat dan tersipai. Maka ada 4 lafaz. Lafaz dan sirah bagi lafaz umum ada 4. Mana tengok? An-naw'ul awwalu bermula naw' yang pertama ai min arba'ati anwa'in daripada 4 naw'. Naw' yang pertama daripada 4 naw' apa dia? Al-ismul wahidu khabar. An-naw'ul awwalu ialah mubtada. Al-ismul wahidu khabar. Ialah kena kepada ising. Ising mana? Al-wahidu yang tunggal ia ising, yakni ising mufrad. Isingnya tunjuk tasah. Ising yang tunggal. Ising yang tunjuk tasah tas satu. Kalau insan ke insan lah. Dah tunjuk tasah. Insan jenis insan semua termasuk dalam lapan ni. Sebut kata ar-rajul termasuk dalam lapan ni. Teman kata ising yang tunggal yang tunjuk di atas satu lagi pula al-mu'arrafu yang dimakrifah akan dia akan ising yang tunggal. Dimakrifah dihiasi bil alifi wal lam, dimakrifah akan dia dengan alif lam. Tapi alif lam mana? Sifat lagi, kait lagi. Allati laisat yang tiada ia alif lam ni lil ahdi maudu'atan lil ahdi. Alif lam yang ada pada lafaz ni sungguh tak ising jenis ataupun kita tak lafaz am, kemudian seperti lafaz kena pada lafaz am ni kena pada isim mufrad ataupun ising yang tunjuk tah tunggal tapi dimakrifah akan dia dengan alif lam. Tapi alif lam ketika ni bukan alif lam lil ahdi. Ahdi ada 2, ada ahdi zikri, ada ahdil gawa, al ahdi nazihni. Sebut kata al ahdi ada al ahdi fi zikri, al ahdi zikri, al ahdi az-zihni, ada sebutan saat ni kita panggil maklum yang bahasa sebut test. Kita baca lagi kitab nahwu hak matemia. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan falismu. Maka falismu tika tu alif lam gawa dah. Orang panggil makrifah dengan alif lam alismu. Kamu ada makrifah dengan alif lam apa? Lil ahdi zikri, hatta bagi maklum wasa sebut teh. Saat ni sebut dah wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Patut lagi falismu pula pada mata tu. Maka alif lam ketika tu dia panggil lafaz ismun makrifah dengan alif lam. Tapi alif lam ketika ni alif lam makrifah lagi pula hatta bagi ahdi zikri. Kerana maklum sebut teh. Tak ni sebut, patut sebut pula kali yang kedua. Tapi alif lam yang ada pada lafaz am ni bukan alif lam lil ahdi zikri. Ataupun bukan lil ahdi zihni. Wala lil haqiqati, dan bukan alif lam tunjuk di atas hakikat. Tunjuk di atas hakikat, tunjuk di atas mahiyah syai, di atas tunjuk di atas diri suatu dak. Nak wayak semata-mata alif lam, ya tu makrifah semata-mata alif lam. Bukan alif lam hatta bagi lil ahdi zikri, bukan alif lam hatta bagi hakikat. Hakikat kebenaran bagi benda tu, bagi lafaz tengok. Fa innahu tafriq pada an-naw'ul awalu, fa innahu maka sesungguh bahwasanya jangan dok nyerah weh. Deh. Fa innahu maka sesungguh bahwasanya naw yang pertama ataupun al-isma al-wahida al-mu'arrafa bil alif wal lam ni yufidu memberi faedah lah ia dan memberi kegunaan ia al-umuma meratai ia dan umum ia. Dah ising mufrad, ising tunjuk tasah, makrifah dengan alif lam semata-mata makrifah dengan alif lam. Alif lam tak ada tunjuk di atas ahdi zihni, ahdi zikri, tak ada tunjuk di atas hakikat ataupun mahiyatul syai', tak. Semata-mata alif lam makrifah ya. Tak ada nak pada hakikat, tak ada nak kepada ahdi. Dah. Kemudian lafaz ni lafaz an-naw'ul awwalu ataupun al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif ini yufidu memberi faedah al-umuma. Mana wi faedah kata umum? Geti mana? Kita faham mana? Kata dia saat ni tu umum. Tengok. Kata dia memberi faedah, beri guna alif apa? Ising yang tunggal dan dimakrifah akan dia dihiasi dengan alif dalam. Maka dia tunjuk ke atas umum. Manakah dalil tunjuk ke atas umum? Faedah kata ya umum. Bidalili
jawazil istisna'i, dengan dalil ialah. Orang panggil dalil idafat pada jawazi, dia panggil idafat lil bayan. Idafat lil bayan. Dah. Bidalili, dengan dalil ialah salah satu bidalilin alladhi huwa jawazu al-istisna. Makna kata mana kata dia tu umum? Ialah dengan dalil yang tunjuki kata harus kita nak mengistisnakan daripada lafaz umum. Mana tengok? Nahu ay wazalika al-amu ataupun wazalika al-ismu al-mu'arrafu bil alif wal lam. Tak situ. Wazalika, dan bermula demikian itu al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil alif wal lam. Innal insana lafi khus. Ni tu kecek ni. Nahu ialah nahu qaulihi ta'ala, takdir tu. Nahu ay nahu qaulihi ta'ala, ialah seumpama permana Allah Ta'ala tanah. Innal insana lafi khus. Suratul Asri ayat 2-3. Siapa 1-2 tengok. Innal insan, kris bawah insan tu. Innal insan, hanya sungguhnya. Al-insan, manusia itu. Dah masyhur. Manusia itu. Insan tu manusia tu. Dollah, Mamat, Bakar, Yusuf, Qasim, Zakaria. Insan lah kau tu. Innal insan, sesungguh manusia itu, hanya sungguh manusia. Lafi khusrin, adalah ia di dalam kerugian. Semua manusia, tak kira Dollah, tak kira Mamat, tak kira Fatimah, tak kira Zakaria, tak kira Qasim, tak kira Saifuddin, tak kira Nuruddin, Abdul Rahman, semua lah rugi kau. Lepas tu mana dalil kata ya umum? Al-insan tu orang panggil isim yang tunjuk tah tunggal, tunjuk di atas sa, manusia, jenis manusia. Semua jenis manusia ni, tak kira Bakar, Umar, Dollah, Fatimah, Zainab, Raqiyah, semua insan. Jenis satu je, tunjuk tasa, manusia. Kamu di mana dalil kata dia tu umum? Mana dalil kata umum? Yakni sah kita istisna. Dah. Dalil tunjuk kata harus kita nak istisna daripada lafaz am. Mana al-insan? Tuhan kata semua manusia tu rugi. Dalam kerugi ye. Dalam rugi semua manusia. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Tu dia. Sebab kaedah kita nak. Kaedah kita tiap kita nak buat istisna, maka syaratnya mustasna minhu kena umum. Gitu. Sebab apa? Dalil kata dia tunjuk tah am, tunjuk tah umum, lebih pada dua. Dua tidak tersakat, 3, 4, 5, 6, 7 tak tersakat, tak tersifat. Dalilnya kata ya am, ni dalil boleh istisna. Allah Taala istisna dengan illalladzina amanu. Kamu di kaedah kita lafaz istisna, dia kena istisna pada mustasna minhu dia umum. Kalau mustasna minhu dia khusus, maka tak sah oleh kita istisna. Tengok. Kamu dia kata dah. Masalahnya lafaz am. Lafaz am kita ingat dah takrif dia. Wa huwa ma amma syai'. Wa huwa ma amma syai'ai. Ialah perkara yang melengkapi dua sesuatu ataupun lebih. Lebih daripada dua. Ataupun 3 atau 4 min ghairi hasrin, daripada tidak tersifat. Daripada tidak tersifat. Kemudian ini namanya al-jami'. Ini nama nak menghimpunkan perkara apa? Takrif masuk dah. Benda-benda afrad takrif masuk dalam takrif. Ini namanya apa dia? Ialah namanya al-mani', nak menegah akan perkara luar pada takrif, takwil masuk dalam takrif. Ma'am syai'ai, ini nama al-jami'. Nak mengumpul afrad bagi takrif. Nak masuk dalam takrif semua. Mana insan, Dollah, insan, Mamat, insan, Yusuf, insan, Fatimah, insan, Zakaria, insan, Rawiyah, insan, Raqiyah, insan. Insan. Nak hipungkan semua afrad-afrad, nak masuk di bawah takrif. Itu panggil ma'amma syai'aini fasaidan. Bagi melengkapi dua ataupun lebih. Tapi daripada tidak tersakat. Maka tidak tersakat ini al-mani', nak menegah ataupun faslun fit ta'rif, yakni nak menegah afrad-afrad luar pada ta'rif, luar daripada ta'rif, takwil masuk di dalam ta'rif bagi al-am. Ni orang panggil perkara yang menyekat. Nak masuk boleh tak dalam ta'rif am? Tak boleh. Sebab apa? Dua. Supaya telah patasnya. Dua, sebut dua-dua ni ya. Mana simpai dua ni? Dua, asa dua. Dua sungguh melengkapi dua.
tapi dia saat ni tu ada kesudahan. Adapun lafaz am, sungguh melekat pi dua, ia tak ada kesudahan. 2, 3, 4, sampai 10, 20, 30, 100, 1000, ia tak tersakar. Itu panggil am, umum, hasil kurang-kurang daripada 2 hingga sampai ke atas, tidak ada kesudahan. Adapun tasnya, sungguh tunjuk tas 2 melekat pi 2, tapi ada sudah. Dua ni ya. No ayat 3, tak angin tasnya lah. Deh. Kama dia lafaz am saat itu wahya arba'atu anwa. Ada 4 nau. 4 macam, 4 bagai. Nah, mana nau yang pertama? Tengok. Nau yang pertama ia kata al-ismul wahidu. Ising yang tunjuk tasa. Kalau kita tengok mari ising tunjuk tas tunggal, mufrad, al-wahid. Tapi ising mufrad ni kalau kita kira lafaz insan ni lafaz mufrad ni. Saya panggil lafaz mufrad. Adapun lafaz jamak dia bunyi nak, dia bunyi tak bunyi insan, dia bunyi unasun. Dia bunyi lah tu. Lafaz jamak ya. Lafaz mufrad insan. Al-insan lafaz mufrad. Kama dia unasun lafaz jamak. Kama dia kata isim mufrad yang dimakrifah akan dia akan isim mufrad dengan alif dalam. Mana alif dalam? Al-insan kata ni tengok. Makrifah ni. Dah. Kalau tak makrifah kata nak insanun kata itu tu tak makrifah. Hak ni insan makrifah. Makrifah dengan alif dalam. Kama dia alif dalam yang ada pada al-insan, alif lati allati laisat lil ahdi zikri ataupun lil ahdi zihni. Alif la yang ada pada insan tak ada nak royak tak nak maklum pesing sebut teh. Tak ada nak royak tak maklum pesing zihin pesing hati supaya ni kita kata al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tu al-kalam tu, kalam apa? Alif lam tika orang panggil al-kalam, alif lam tika tu alif lam apa? Alif lam makrifah. Lafaz kalam dikatakan isim masdar daripada taklim. Kemudian al-kalam tu panggil alif lam apa? Alif lam makrifah. Tapi alif lam makrifah tika ni hatta lil ahdi zihni. Setengah ulama boleh pakai kata lil ahdi zihni, maklum yang pesing zihni. Sebut kata kalam di segi logat nahwu. Kalam di segi ulama nahwu apa dia? Al-kalam apa? Kalamun nahwiyin. Apa kalamun nahwiyin? Wal lafdhu al-murakkabu al-mufid. Yakni kena pada apa dah? Lafaz. Lafaz tu apa dia lafaz? Ialah mustamala apa? Wasautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Tu lafaz. Yakni suara melekat pi di atas huruf mengeja. Tu panggil lafaz. Sebut tak kalam di sisi ulama nahwu. Ni wal lafdhu al-murakkabu al-mufid. Tu dia panggil alif lam tu nak royak tentang maklum ya bahasa hati. Sebut kata kalam di segi ulama nahwu dalam hati kita, dalam zihn kita tersilar selalu pada huwal lafdhu al-murakkabu al-mufid. Maka alif lam ada pada al-kalam dia panggil alif lam lil ahdi zihni ataupun alif lam lil zikri. Mana misal alif lam li ahli li aga? Alif lam li ahdi zikri. Lagu nak tengok. Iaitu wa aqsamu salasatun ismu wa fi'lun wa harfun. Bahkan lafaz ni sudah sebut dah ni. Ismun. Sebut dah. Lepas tu lagi. Falismu. Falismu. Maka alif lam pada alismu tika ni alif lam makrifah. Tapi hantaran alif makrifah pergi pada satu tangga lagi. Lil ahdi zikri. Yakni maklum pesing sebut teh. Dulu sebut dah lafaz ising. Maka mai sebut pula trik dua. Orang panggil alif lam tika ni lil ahdi zikri. Tapi pada masa lafaz am. Alif lam juga alif lam makrifah, tapi bukan kerana alif lam lil ahdi zikri, bukan kerana alif lam lil ahdi zihni, bukan alif lam lil haqiqati. Bukan alif lam hakikat ni. Alif lam hakikat royak di atas hakikat benda. Tu mana tengok. Maka alif lam yang ada pada lafaz am bukan daripada alif lam hakikat seperti nak tahu hakikat dan mahiyah sesuatu. Mana? Seperti Tuhan kata dan Tuhan permintaan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan oleh Allah akan manusia, hal keadaan manusia ni dha'ifan, lemah ia. Manusia kuat tak mana ia lemah, walaupun ia kaya ia lemah, walaupun ia alim ia lemah, walaupun dia besar ia lemah, walaupun dia duit banyak ia lemah. Ni hakikat insan dia lemah. Maka alif lam tika ni alif lam pada wa khuliqal insan tika ni alif lam makrifah, tapi lil haqiqati. Alif lam tika ni hatta bagi apa? Bagi hakikat. Nak royak hakikat dan diri bagi insan dan mahiyah insan ni apa dia? Lemah. Ni orang panggil alif lam lil haqiqati. Nak royak di atas manusia tu lemah ia. Semua tak ada. Allah bakar,
daripada Muhammad, Zakaria, Fatimah, daripada Zaitun, apa semua ni sebut kata insanul muhyah. Ni orang panggil alif lam lil haqiqati. Lepas tu tengok. Fa innahu dan ia lafaz insan yufidul umumah. Berarti ibarat molek. Tak ada mudah ni. Klik baca dia bengai. Fa innahu yufidul umum, memberi faedah akan umum. Mana kata lafaz insan, lafaz am ni tunjuk ki di atas umum, beri faedah wi pengertian kata umum meratai. Bidalili jawazil istisna. Dengan dalil ialah harus kita nak buat istisna daripada lafaz am. Kenapa? Kerana kaedah kita tiap-tiap kita nak buat istisna, syarat mustasna minhu dia kena umum. Supaya tak nak? Supaya kita tak nak. Qamal qaumu, telah berdiri oleh kaum. Umum tak boleh? Isim jamak. Illa Zaidan, malaikat Zaid. Zaid seorang tak berdiri. Kaum semua berdiri. Waktu 10 orang, 15 orang. Pakat berdiri. Apa? Pakat berdiri belakang. Tapi Zaid seorang ni, cokohnya tu, duk nyata. Kamu di illa ni istisna nak? Istisna pada al-mustasna min umum. Al-qaum tu umum. Seorang, 20 orang, 30 orang panggil kaum. 30 orang panggil al-qaum, umum. Kamu di yang tak berdiri pada kaum, illa Zaidan. Maka sah ke tak kita nak istisna pada lafaz al-qaumu mustasna minhum al-qaumu? Boleh. Karena al-qaumu ni umum daripada Zaidan. Karena kaedah kita tiap-tiap mustasna minhu, nak buat istisna, kena mustasna minhu dia tu umum. Maka ketika ni Tuhan kata, innal insana lafi khus. Hanya sungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Rugi belaka. Qasim, Zakaria, Dollah, Mamat, lagi pula Fadil, semua dalam kerugian. Malaikat orang tak rugi, ni. Illa istisna mana? Istisna pada al-insan. Innal insan illa alladhina amanu wa amilus solihat. Maka al-insan ni mana dalil kata dia umum? Dalil kata dia umum kerana sah kita istisna dengan illa. Maka kerana kaedah kita tiap-tiap nak buat istisna, kena lafaz mustasna minhu tu kena umum. Makna kata ketika ni lafaz am, makna kata dia tu dikatakan umum. Manakah dalil boleh kena-kena kata kita kena dan kita cek dia kata umum. Kita boleh sah kita nak istisnakan dia dengan lafaz illa. Innal insan, malaikatnya orang tak rugi manusia ni, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Malaikat orang-orang yang beriman, malaikat orang yang beramal soleh. Makna lafaz insan diistisna dengan illa, ini isyarat kata insan ni ada umumnya, ada meratai. Karena sah kita istisna dengan illa, kalau dia tak umum sungguh tak sah. Tuhan tak sah dan Tuhan tak mendatang dengan istisna illal ladzina amanu. Ini isyarat lafaz al-insan lafaz mufrad. Lagi pula tunjuk kita di atas umum. Mana tunjuk kita umum? Dalilnya sah kita istisna dan Allah Ta'ala sendiri mendatai istisna illal ladzina amanu wa amilus solihat. Fihi pada insan ni dalun alal umum. Tunjuk di atas umum, di atas meratai. Faqulul insan yahsululham khusran. Maka semua daripada manusia hasil bagi mereka itu kerugian. Dah kulul insan yahsululham khusranun. Hasil bagi mereka itu oleh kerugian. Maka ketika ni jawazul istisna bi adati illal ladzina amanu. Maka ini isyarat kata lafaz am insan itu umum ia kerana sah kita istisnakan dengan dia. Kat tu dekat mana kata wallahu a'lam. Nahwu sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fajami'u asma'il ajnasi an-nakiratul jamidatu. Maka semua daripada segala ising-ising jenis. Isim jenis seperti rajulun, seperti imra'atun, seperti baqarun, seperti syajarun. Tu isim jenis lah kau tu. Masa kita tahu ismu rajulun tunjuk tah jenis laki-laki, imra'atun tunjuk tah jenis perempuan, baqarun tunjuk di atas jenis lembu, syatun tunjuk di atas jenis kambing misalnya. Fa jami'u asma'il ajnah an-nakiratul jamidatu. Ialah kena kepada ising-ising nakirah al-jamidatu yang beku ia. Makna apa beku? Makna kata tak ada istiqaq daripada mana-mana. Jadi makna kita sebut kata ising jenis ialah kena pada ising nakirah yang jamidah yang beku. Apa makna beku? Tulis luar. Yakni ising yang tak ada istiqaq daripada mana-mana. Supaya darbun istiqaq daripada daraba. Ataupun daraba dan darbu istiqaq pada daraba yadribu.
Ataupun zahaban, zahaban. Istiqaq daripada zahaban. Tapi ni tak ada istiqaq. Mari dah. Mari asal kelimah baik ni dah. Orang Arab kecek lagu ni dah. Seperti rajulan. Tak ada istiqaq pada rajala yarjulu haida. Ataupun imra'atun nah. Kita kata istiqaq pada imra'a yamra'u. Tak ada. Nah. Nakirah yang beku. Karajulin seperti lapar rajul. Lapar rajulin tu dikatakan ising nakirah ataupun ising jenis. Itu dia. Tun'atu dibuat na'a akan dia akan nakirah jamidah. Ising jenis tu boleh kita nak buat na'a. Apa dibuat na'a akan dia? Dengan bahasa dia tu jadi mausuh. Wah itu. Di mausuh akan dia dengan satu lapar. Dia tu boleh jadi mausuh bagi satu lapar yang lain ataupun dengan ising yang lain. Mana? Kerana potun atu harus dibuat na'a, disebut sifat akan dia, bahasa dia tu jadi mausuh. Li'ibhamiha kerana kesamarangnya nakirah an-nakiratil jamidah wahtiyajiha dan berhajatnya an-nakiratil al-jamidah berhajat ila takhsisi pada nak menentu. Sebab tu kita boleh buat dina'atkan akan dia jadi mausuh tu boleh. Kerana dia tu orang panggil ada kesamaran, ada keliru. Lagi pula dia tu berhajat kepada kita kena menentukan akan dia. Sebab tu dia perlu kepada na'at dan sifatnya. Lagi pula walayun atubiha dan tidak boleh buat na'at dengan dia. Kita nak buat dia tu jadi na'at kalih. Ada walayun atubiha dan tidak dibuat na'atkan dengan dia dengan an-nakiratil jamidah. Li jumudiha kerana bekunya dan jamiknya, jamik bagi an-nakiratil jamidah. Kerana dia jamik, kerana dia tu beku. Tak alih istiqaq, bukan istiqaq daripada situ sini dah. Id lam tu awal bil mustaqi, apabila tidak ditakwi akan dia dengan mustaq. Apabila kita tak ada takwi, tak ada paling dia dengan mustaq, mana kata ketika dia jadi jamik. Dah. Wahia, maka ia an-nakiratul jamidah. Akal a'lami seperti ising-ising alai wa ida. Fahia maka ia an-nakiratul jamidah kainatun ada ia kal a'lami seperti ising-ising alai fi hazal hukmi pada ini hukum. Ising alai boleh kita buat dia saat ni tu na'at. Di na'at akan dia. Bahasa dia jadi mausuh tu boleh. Ising yang lain na'at daripadanya sifat padanya. Lagi pula tak boleh kita nak dina'atkan dengan dia. Mana dia nak jadi na'at bagi satu sifat yang lain. Tak ada sebab dia tu jamik. Tengok. Apa dia? Tengok sini. Kita ada bercara. Tengok ising jenis semua. Hukum ising jenis dikatakan nakirah al-jamidah. Tengok. Kita ada bercara masalah ising apa? Ising jenis. Maka musannif kata fajami'u apa? Fajami'u asma'il ajnah ialah kena pada an-nakiratul jamidah. Maka sesungguh bahasa sabitlah sungguhnya sekalian daripada ising jenis ialah kena kepada nakirah jamidah. Sebut kata ising jenis, ising tunjuk tah jenis manusia, jenis laki-laki, jenis perempuan, jenis lembu, jenis kambing, jenis bitai, jenis apa? Jenis bukai. Kita kata tunjuk tah jenis yang ketentuan. Ising jenis yang tunjuk di atas jenis masing-masing. Jenis manusia tu maka umat tu jenis tu. Rajul jenis laki-laki, imratun jenis perempuan, baqaratun jenis lembu. Tunjuk tah jenis. Kama dia jenis ni ising jenis ni, maka musannif kata kena kepada ising nakirah. Apa murad dengan nakirah? Yakni ising yang tunjuki di atas umum. Sebut atas nakirah umum. Ana tengok. Ising jenis tengok. Gapo ising jenis? Rajulun. Tunjuki di atas jenis lelaki, tak masuk perempuan. Imra'atun. Tunjuki atas jenis perempuan, tak masuk laki-laki. Baqaratun. Tunjuki di atas lembu, tak masuknya kambing, tak masuk khubah. Sebut atau syajaratun, jenis pokok kayu. Masuk semua pokok kayu. Tak masuknya masalah air sungai, tak masuknya lembu. Jenis pokok kayu. Syatun, jenis kambing. Maka masuk jenis kambing, tak masuk jenis lembu. Tak masuk jenis khubah, tak masuk jenis utah. Jenis. Dia sebut, jangan orang panggil di atas jenis yang tertentu. Jenis lembu, lembu besar, lembu luar, lembu dalam, lembu luar negeri, lembu susu. Lembu lah kau. Jenis lembu. Tapi tak masuknya kambing. Tak masuknya masalah yang kita tak ikat. Jenis lembu ya. Deh. Kama dia sebut kata ising jenis, tunjuk tah jenis masing-masing. Maka dengan jenis itulah ia menyekat benda lain daripada jenis dia tu tak masuk dalam dia. Kama dia sebut tanda kirah ya umum.
Umum kerana tengok. Kita kata, tengok. Sebut kata nakirah, maka semua hukum yang musannaf kata ising-ising jenis, maka terkenalah kepada ising nakirah yang jamidah. Maka semua daripada ising-ising jenis terkenalah ia pada nakirah jamidah, iaitu ising yang tunjuk di atas umum dan rata. Mana? Rajulun, tunjuk tah jenis bagi laki-laki. Rajulun min asma'il ajnah, tunjuk tah jenis laki-laki. Orang Tina asal tak asal. Lembu asal tak asal jenis laki-laki. Kambing tak asal jenis laki-laki. Mana kau jenis laki-laki tak tahu. Mata rote, lepas tu ada tangan, ada hidung, lepas tu ya ada kau. Adanya dia kata anak burung ya. Lepas kita kata apa? Sebut tu jenis laki-laki. Orang laki-laki baik ni. Mata rote. Lepas tu laki-laki tu rupanya tu tak suka tapi panggil jenis laki. Jenis apa? Laki-laki kita tahu elek. Laki-laki. Furqan laki-laki. Tawak laki-laki. Harith laki-laki. Lepas tu dia orang panggil Tina. Tak panggil Tina ni. Malaikat gerak tak panggil Tina ke? Deh. Sebut kata jenis tu orang panggil tentu dengan jenis dia. Fa innahu dalun 'alal umum wa adami taksir. Tunjuk di atas umum lagi pula di atas taksir. Pada sebut kata rajul melekat pi ala Muhammadin. Laki-laki tak Muhammad, laki-laki. Sebut kata rajul melekat pi tahzik. Zik panggil laki-laki, jenis laki-laki. Sebut kata Abdullah, jenis laki-laki. Sebut kata Fatimah, daripada Fatimah tak masuk Fatimah. Fatimah tak masuk. Nah, yo para puai. Zakaria. Dikatakan laki-laki. Zaitun para puai tak masuk jenis laki-laki. Tetapi lagi. Qasim. Qasim ni masuk jenis laki-laki. Nah. Maka umum. Kemudian kalau kita tak insan tu rajulung tu 100 orang. Masuk di bawah lapak rajul. Sebab ia jenis laki-laki. Maka maksud dengan nakirah jamidah itu ialah suatu ising dan lapar tiada istiqaq. Sebut tak jamidah beku. Dia tak ada istiqaq. Sebut tak lapar rajulun. Bukan istiqaq daripada rajala yarjulu. Rijlan ataupun rajulan. Kemudian lapar sebut kata nakirah. Tunjuk kita umum. Sebut kata rajul. Melekat pi Zaid. Menunjuk kata rajul. Menepati Khalid. Sebut kata rajul. Melekat pi atas Umar. Sebut kata rajul. Melekat pi atas Qasim. Sebut kata rajul. Melekat pi atas Yusuf. Dah tu umum. Kemudian jamidah. Apa jamidah? Makna kata ia beku. Apa beku? Yakni satu lapar ni tak ada istiqaq daripada mana-mana. Tak ada istiqaq daripada musnah. Tak ada istiqaq daripada fi'il madhi. Mana? Seperti musnah masalah. Tak ada istiqaq. Nata rajala yarjulu. Kata rajala yarjulu. Misalnya rajulan mik daripada rajala yarjulu. Dah. Bersalah daripada lapar istiqaq. Lapar di istiqaq. Mana? Lapar ni tak ada beku. Mana? Darbun. Darbun mik daripada mana? Mik daripada daraba yadribu darban. Zahaban mik daripada mana? Zahaban. Mik pada zahaba yazhabu zahaban. Lepas tu julusan mik pada mana? Mik pada jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Qu'udan mik pada mana? Mik pada qa'ada yaqudu qu'udan. Lafaz macam ni dia panggil lafaz istiqaq. Lafaz ada pecah, ada masdar, ada tempat keluarnya. Nah. Sekat dulu kamar dikata wallahu a'lam. Nah kita berhenti kat tu. Allah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya ataupun melekat pi dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah daripada 50 akidah. Maka di situ akan keluar juga tu baik daripada sifat istighna. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan istighna, maka lazim bagi Allah 23 akidah ataupun 23 sifat, yakni wajib kita berpegang ialah 11 sifat wujud kidai baka, dan wajib kita tolak ialah 11 daripada sifat, yakni pada adam hudus fana, atau wajib kita kena tolak daripada akidah juga tapi kena tolak, dan satu daripada masalah haruf dan iftikar. Ini setengah daripada sifat Allah nama iftikar. Apa makna iftikar? Makna Tuhan perlu dan berhajat pada makhluk. Bukan, tengok. Artinya, arti bagi iftikar. Maksud dengan iftikar ni, berkanak segala yang baru. Berkanak, yakni berhajat dan perlu segala yang baru tu daripada makhluk dan mungkin semua ni lah. Berkanak segala yang baru daripada makhluk semua ni. Dah. Berkanak dan berhajat kepadanya, kepada Allah. Jadi semua benda-benda makhluk ni ia berhajat dan bertupu dan berkanak kepada Allah. Tu makna iftikar. Bukan kata Tuhan tu berhajat pada makhluk dah. Berhajat kepada benda-benda makhluk dah. Tapi nak kata makhluk semua ni, daripada mungkin semua ni, berhajatnya dan perlunya kepada Allah.
itu melazimkan apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iftikar, maka lazim itu ataupun itu melazimkan, yakni melazimkan bagi Allah, yang pasti bagi Allah, yang terikut bagi Allah ke haya, oleh sifat haya. Maka termasuk di dalam sifat iftikar ialah haya. Mana tu apabila semua makhluk ni perlunya kepada Allah, semua daripada benda kejadian ni berhajatnya kepada Allah, maka di Allah itu lazim kena bersifat dengan haya. Maka haya ini termasuk di dalam sifat iftikar. Waidah. Dan kudrat, duanya melazimi kudrat. Bagi Allah tu pasti kena kudrat. Jadi apabila semua benda makhluk berhajat pada Allah, makna tu bagi Allah tu kena ada kudrat. Baru benda tu boleh berhajat. Kena Tuhan tu kuasa dulu. Kalau Tuhan tak kuasa, benda makhluk, benda mungkin tak boleh berhajat dan perlu pada Allah. Syarat bagi benda lain nak berhajat pada Allah, syarat Allah kena bersifat dengan kudrat, maka kudrat itu termasuk dalam sifat iftikar. Faham tak? Dan iradah ni pun termasuk di dalam sifat iftikar, yakni syarat bagi Tuhan benda semua daripada makhluk nak berhajat berkanak pada Allah, syarat bagi Allah bersifat dengan iradah ni pun setengah daripada sifat iftikar. Dan ilmu yang keempat ilmu ni pun setengah daripada sifat yang berhajat benda lain pada Allah, pasti kena Tuhan tahu. Tuhan orang nak berhajat dia, nak perlu dia, berkanak pada dia, bagi Allah tu kena ada ilmu. Dan kaunuhu hayyan, Tuhan kena bersifat dengan kaunuhu hayyan. Dan kaunuhu apa lagi? Kita tahu hayat, qudrat, iradah, ilmu. Kaunuhu hayyan 5. Dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan 7. Dan kaunuhu aliman. Apa semua tu? Tengok. Hayat, qudrat, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Maka sifat-sifat iftikar, apabila Allah Ta'ala tu dikatakan tepat tupu dan tepat tupai bagi semua makhluk. Tepat tupu dan tupai bagi segala benda mungkin. Maka bagi Allah pasti kena bersifat dengan 8 ini. Pasti Allah Ta'ala kena bersifat dengan daulapan ini. Mana? Setengah daripada sifat iftikar ialah hayat. Setengah daripada iftikar ialah qudrat, iradah, ilmu. Dan kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Ini dikata setengah daripada sifat iftikar. Kata kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran. Ataqau subut sifat maknawiyah. Tu. Hal keadaanku berkata tu. Masuk di dalam sifat iftikar ni kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman ni. Hal keadaanku. Jadi atas tu orang panggil gantung dengan sewaktu masuk. Seolah takdir luar suku. Tak apa panah. Bermula dimakan itu, dimakan kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman akhir ni. Hal keadaanku berlakulah oleh aku dan membina aku atas kau, yakni atas perkataan subuk sifat maknawiyah. Di atas perkataan yang menyabit kata ada sifat maknawiyah bagi Allah, dibilangkan satu persatu ataupun sabit bagi Allah. Ahwal berapa potongi dah. Dan akan wahdaniyah, manakala wujud segala sifat ini dah. Dan akan wahdaniyah. Dan akan wahdaniyah. Kata setengah nak ada sifat wahdaniyah. Yakni ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala wujud segala sifat ini. Manakala wujud bagi Allah. Apabila Allah bersifat dengan iftikar, maka lazim tiket turu ataupun terikut bagi Allah. Semua benda makhluk berhajat pada Allah. Maka pasti Allah kena bersifat dengan apa? Dengan hayat. Lagi pula dengan kudrat, dengan iradah. Maka bagi Allah apabila wajib bersifat dengan sifat ini, mustahilah segala lawannya. Lawan bagi yang tersebut daripada daulapan sifat. Maka mustahil lah. Maka apabila Allah Ta'ala tu al-haya, makna kata lawan bagi dia tu apa? Yani al-mautu. Maka maut, mati bagi Allah, itu perkara yang mustahil. Sebab apabila Tuhan tu iftikar, maka semua makhluk berhajat pada Allah.
maka di Allah pasti kena ada hayat. Maka lawan bagi hayat ialah al-maut. Maka al-maut tu dikatakan mustahil. Tuhan ni pak perlu tepat orang berhajat. Lepas Tuhan lagi mati. Sah ke tak katanya? Supaya demo ni. Demo ni, demo akak tupu dia belakang kapung. Kita misal makhluk lu. Demo ni tepat tupu orang. Misalnya tuan ayuk botol ataupun tok menit. Orang pakat tupai. Kapung ni tepat dah. Pakat tupai naungi je. Orang panggil tepaga, pakat tupai kedai dia. Maka orang kita nak tupai yang dia kena hidup. Adakah orang ni mati? Mati saat ni tu duduk sebing situ. Adakah orang boleh tupai? Jawab kata tak boleh. Siapa dia nak tupai orang mati? Dia nak buat diri sendiri pun tak boleh. Supaya tu, apabila Allah Ta'ala dia bersifat dengan kata dia tu iftikar, semua makhluk ni berhajat pada dia, maka pasti dia kena bersifat dengan hayat. Pasti kena bersifat dengan hidup. Maka lawan bagi hidup kan? Al-maut, jadi mati. Maka apabila Tuhan mati, itu mustahil. Sebab benar makhluk ni tupu dia, tupai dia. Maka kalau dia pergi mati, maka tak sah lah pada maknanya. Tak sah. Mustahil segala lawannya, lawan bagi sifat yang lapai itu. Maka jumlah barang yang melazimkan dia akan Allah oleh iftikar. Apa oleh bersifat dengan iftikar? Yakni makna benda lain perlu pada Allah, yakni berhajat pada Allah saat itu. Oleh iftikar, daulapan belah akidah, yakni ada lapai akidah. Makna kata, kita kena berpegang kata lapai akidah ni sabit bagi Allah. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Iftikar, maka semua makhluk ni bertengah tupu dan tupai kepada Allah. Bermakna kata di Allah kena ada lapai sifat ni. Maka mustahil lapai jadi ni belah. Apa? Lawan bagi hayat ialah apa? Ialah dikatakan al-maut. Lawan bagi kudrat dikata al-ajzu. Lawan bagi masalah apa? Bagi al-iradah masahwu, al-ghaflatu. Okay? Maka ketika ni pasti kita kena berpegang dan kita iktikad apabila Allah Subhanahu Wa Taala iftikar, maka lazim bagi Allah lapai sifat ini. Maka mustahil baginya seperti mati. Boleh hadir tak? Orang mati dia nak tupai. Tak ada siapa yang nak tupai dia sebut kata mati. Apabila orang tak ada kuasa, tak ada gagah, dia nak tupai ya. Orang nak tupai ni orang ada gagah, ada kuasa, ada kemampuan, baru orang nak tupai supaya kapung Nak tupai apa dia, duit pun tak ada, umur pun buruk, kereta pun tak tupai ke apa dia. Nak tupai dia tu kena hidup. Lepas tu nak tupai dia kena gagah, dia ada kuasa. Baru orang boleh nak tupai dia, iftikar pada dia. Allah Ta'ala pun macam tu. Orang nak tupai, pasti Allah Ta'ala kena hidup. Pasti Allah Ta'ala kena ada kekuasaan. Allah Ta'ala kena ada sengelai dan kanak. Gitu dia. Maka jumlah, yakni perhimpunan barang yang melazimkan dia kan Allah, melazimkan Allah oleh iftikar itu, oleh bersifat dengan iftikar. Lazim ke apa? Daulapan belas. Ada 18 akidah, yakni capu lapainya yang wajib dan lapainya bagi yang apa? Yang mustahil. Dah. Dah 18. Dah 18. Mana? Ni apa Ni tu apa? Lapai tu apa? Ni 12. Lepas tu lu lapai tu baik. 16. Lepas tu dia tak ada 18 akidah. Mana 18? Tu baik 18. 18 di mana? Dah tengok. Kudrat, iradat dan hayat. Kudrat, iradat, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu animan. Lepas tu? 8. Ya kena selagi dah kaunuhu muridan, kaunuhu animan. Lepas tu kena bosa lagi. Kalau 9 baru 18. Tak apalah. Dah kita tahu nah. Hayat, kudrat, iradah, ilmu. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Lepas tu kaunuhu sami'an. Apa lagi? 19. Kalau 19 tu 19. 9 lawan 9 jadi 18. Gitu. Dah 18 akidah, kiranya 18 akidah ni apa dia? Nak kira pilih kat mana? Bila hayat, kudrat, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. 8. Hak masalah yang bersifat dengan iftikar, 8. Adapun sifat dengan masalah dah sifat dengan istighnaq tu berapa sebelah? Belah-belah jadi 22. Masa arus jadinya 23.
Hak ni bila kudrat, irada, ilmu, hayya. Hayya nah. Nah. Hayya bila kata ilmu nah kudrat. Irada, ilmu, hayya, kudrat. Nah, irada, ilmu, lepas tu sami' basar. Nah, sami' basar kalam. Jadi apa tengok? Hayya, kudrat, irada, ilmu, kayak gini. Sama' basar, nah, kalam. 7 situ. 7. Lepas tu kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Dah 7 jadi nah berapa belah? 13 ni tuan 7. 7 jadi 13 dah. Lepas tu bila 18 tu bila kan dia bila gini kali bila hak wajib tu kita atas 9, lepas tu hak mustahil tu 9. Tengok habis kat tu. Dan kalimah yang kedua, bila tengoklah boleh jadinya dah ya bilanya hak wajib tu 9 dan pula hak harus tu 9. Hak mustahil tu 9. Maka 9 capurnya jadi 18. Dan kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua daripada kalimat syahadah. Kalimah yang kedua daripada kalimah syahadah. Iaitu kalimah yang kedua. Muhammadur Rasulullah itu. Memberi faedah akan ikrar. Beri faedah akan ikrar, yakni akan mengaku. Dah. Bagi jadah. Kalimah yang kedua daripada kalimah syahadah iaitu Muhammadur Rasulullah itu memberi faedah dan memberi pengertian apa dia akan ikrar. Apa ikrar? Yakni mengaku. Mengaku dan pula ikrar tu dengan lidah, ikrar dengan lidah. Dan tasdik dengan hati. Ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengaku dengan lidah kata Nabi ni satu utusan Allah. Dan kita membenarkan dengan hati kata Nabi satu orang yang Allah Ta'ala utuh. Dan lazim daripada risalah ataupun Muhammadur Rasulullah ni. Dan lazim daripada Muhammadur Rasulullah ataupun risalah Nabi Muhammad ni. Risalah Sayyidina Muhammad ni. Membenarkan dia tersebut atau Muhammadur Rasulullah ni kita ikrar dengan lidah, kita mengaku dengan hati kata risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, utusan ini daripada Allah dan lazim daripada Muhammadur Rasulullah ni membenarkan dia akan Nabi ni ataupun akan dia akan Muhammad ni pada tiap-tiap barang, pada tiap-tiap barang. Barang mana? Barang yang mendatang ia Muhammad. Bagi hak Muhammad wak datang. Kita kena benar semua. Bagi yang wak datang ia Muhammad dengan dia dengan yang. Jadi sebut kata Muhammadur Rasulullah, kama dia Muhammad ini satu utusan Allah. Kita kena pegang ikrar dengan lidah, yakin dengan hati, benar dengan hati. Kata Muhammad ni satu orang Allah Ta'ala hantar mai kepada alam dunia. Dan lazim daripada Muhammad ni membenarkan dia. Makna membenarkan akan dia kata Muhammad ni kata jadi Rasulullah ni benar sungguh weh. Bukan hak bahang, bukan cerita dongai-dongai. Benda hak benar sungguh. Lepas tu bagi hak Muhammad wak datang semua daripada hukum syarak kita. Dan tiap-tiap membenar pada tiap-tiap gapo barang yang membawa datang, barang yang mendatang ia gapo barang yakni daripada hukum-hukum syarak. Daripada hukum syarak semua, bab semaya, bab puasa benar. Daripada mencerita bagai-bagai daripada hari kiamat, daripada padang mahsyar, daripada kubur. Semua tu benar. Itu mana kata barang yang mendatang ia Muhammad dengan barang, maka itu dikata benar. Dan masuk di bawahnya. Di bawah kata apa? Dengan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah pula. Seperti masuk di Muhammad Rasulullah saat ni. Fatanah sidik, fatanah amanah tu. Mustahil atas mereka itu di atas rasul-rasul dusta dan khianat dan bodoh dan kitman. Baca molek. Apabila sebut kata Muhammadur Rasulullah, maka termasuk di bawah tu apa? Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Maka termasuk di bawah Muhammad, di bawah Muhammadur Rasulullah juga ialah apa? Ialah perkara mustahil. Apa perkara mustahil? Daripada bahangnya rasul-rasul,
ataupun daripada dustanya rasul-rasul, ataupun khianat rasul-rasul, dan bodoh rasul-rasul, dan kitman, baca kitman, mensembunyi akan perkara yang Allah Ta'ala suruh sampai. Tu dia. Tengok lagi. Dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammadur Rasulullah pula. Seperti termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah oleh perkara mustahil. Gitu. Dan masuk di bawahnya, yakni dan melekapi di bawahnya, di bawah Muhammadur Rasulullah. Pula apa pula? Seperti melekapi dan masuk oleh apa? Perkara mustahil. Daripada dusta, daripada khianat, daripada bodoh, daripada kitman. Ini apa? Haruh segala sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Tak bawa pada kekurangan. Kekurangan pada apa dia? Pada hak mereka itu. Nah, mereka itu rasul. Karena bahasa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatang ia ya Nabi Muhammad mak cai kewe dengan wajib membenar di makitu sekaliannya. Nah, maka ini 9 akidah. Sekat tu. Tengok. Hari ni kita masuk caranya masalah apa? Iftikar. Nah, mula-mula daripada istighna. Dah, istighna. Lepas tu, iftikar. Tengok molek. Jadi, khulasah kesimpulan bagi sabit bagi Allah Ta'ala. Sabit bagi Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabit dan tetap dan teguh bagi Allah bersifat dengan istighna. Yakni sifat terkaya. Dalilnya, innallaha ghaniyun anil alamin. Dalil ni kita usah mudah. Innallaha ghaniyun anil alamin. Dalil Tuhan tu kaya daripada serba-serbi. Innallaha ghaniyun anil alamin. Tuhan tu terkaya daripada alam ini, daripada serba-serbi, daripada semua perkara. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan innallaha ghaniyun anil alamin, iaitu melazimi bagi Allah 23 akidah ataupun dikatakan sifat istighna 23. Wajib kita beriman, wajib kita sipu, wajib kita tamak di dalam hati kita sebelah. Dan wajib kita tolak daripada hati kita sebelah. Dan satu lagi wajib kita kena pergi harus bagi Allah. Tengok. Setengah daripada sifat 23 ni, 23 akidah. Ini orang panggil sifat istighna. Maksudnya kalau kita kecek dalam akidah, orang panggil sifat-sifat istighna, maka semua ini melazimi bagi Allah yang wajib kita beriman, yang wajib kita beriktikad, yang wajib kita kena tani di dalam diri kita. Sebelah sifat, 12 sifat dan sebelah sifat lagi akidah juga, tapi kita wajib kena tolak. Mana? Sebelah sifat daripada perkara wajib, satu wujud. Wujud apabila Tuhan istighna, wajib bagi Allah wujud. Maka wujud termasuk dalam sifat istighna. Dan yang kedua qidam, yang tiga baqa, yang keempat mukhalafatu ta'ala lil hawadith, yang kelima qiyamhu, yang keenam wahdaniyah. Dah. Lagi pula ni sifat ni dikatakan gawa ialah daripada sifat istighna. Lagi pula gawa dia daripadanya gawa dia. Dulu kita kata setengah daripada sifat-sifat istighna lagi wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Lagi pula kita katanya gawa lagi. Daripada wajib samuk, wajib basar, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Apa? Wujud qidam baqa mukhalafah ta'ala, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Lagi pula wujud samuk dan basar dan pula apa lagi? Samuk basar. Jadi berapa? Situ kita kata lapar. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu apa dia? Sebelah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu sanitu mutakalliman kita kata. Kemudian di sebelah sifat ni wajib dikatakan sabit bagi Allah apabila bersifat dengan istighna. Dan mustahil bagi Allah sebelah juga. Mana? Al-adam lawainya al-wujud. Lawai al-qidam ialah al-huduh baru. Lawai dengan baqa ialah al-fana. Lawai mukhalafah ialah al-mumasalah. Sebelah bagi yang wajib, sebelah bagi mustahil, bagi yang haruh. Haruh bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengada akan mungkin, nak buat mungkin pun boleh, nak buat pun boleh, tak saya buat pun boleh. Maka di sini jadi campur semuanya. Jadi apa dia? Salathun wa ishruna. Dah. Aqidatan tubik semuanya 20 akidah. 20 akidah. Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil dan satu yang haram. Maka jadi 23. Semua ini dikatakan sifat istighna. Istighna wajib kita berpegang, wajib kita tolak dan wajib kita beriman juga satu dah. Dan pula apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan iftikar.
Apa makna iftikar? Tuhan berhajat pada makhluk. Hai tak. Yakni makhluk semua berhajat dan bertupu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala wa antumul fuqara. Dan bermula kamu semua, hei makhluk-makhluk. Kamu manusia semua, makhluk semua. Al-fuqara, ialah orang yang berhajat kepada aku. Lepas tu Tuhan kata lagi dalam Quran, Allahus Samad. Allah Ta'ala tepat tupuan. Tepat tupu semua makhluk. Tu Allahus Samad. Tuhan tepat tupu bagi semua makhluk. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan iftikar, maka lazim bagi Allah Ta'ala 18 sifat. 18 sifat, 9 kita tolak dan 9 kita pegang, 9 kita tanih, 9 kita pocok dalam hati dan 9 kita tolak. Mana 9 wajib? Apabila Allah Ta'ala iftikar, maka setengah daripada sifat iftikar ialah hayat. Tuhan kena hidup. Yang dua, Tuhan kena ada rang, Tuhan kena ada kuasa. Yang tiga, Tuhan kena ada iradat, kehendak dan sengelai. Yang keempat, Tuhan kena ada ilmu. Yang kelima, Tuhan kena ada hidup, keadaan hidup Allah, keadaan kudrat Allah, keadaan Tuhan itu berkehendak, keadaan Tuhan itu alim, keadaan Tuhan saat itu mutakalliman, bercakap-cakap Allah Ta'ala dengan sifat perkataan. Dan 9 daripada mustahilat. Gawa? Sebut kata lawa bagi hayat ialah al-mautu. Tuhan mati. Mati Tuhan mustahil. Mustahil tak? Dia Tuhan tu mati nak kandak kerana Tuhan tu mati supaya orang ni. Dia ni kata debek, orang perlu dia. Pasti dia mati duk sebing. Siapa yang nak kandak dia? Dia mati. Tak ada orang berkandak, tak ada orang tupu sebab dia mati. Tak ada rang, tak ada apa. Dia sebut tak mati, rang pun. Tak ada kandak pun. Tak ada perlu menoti, tak ada. Sebab tu dah di dalam kita ngaji sifat ni daripada sifat 20. Hayah ini satu syarat menepati nak sah sifat ma'ani yang ada di Allah daripada kudrat dan iradat dan ilmu. Nak sah kudrat, nak sah iradat, pasti kena ada hayah. Kan? Maka apabila di Allah Ta'ala tu mati, maka orang nak perlu Tuhan guna, berhajat nak Tuhan mati. Kemudian kita tahu lawai kudrat ialah al-ajzu, lemah. Lawai bagi iradat yakni lupa ataupun lalai. Lawai daripada ilmu yakni jahil. Lawai daripada hidup yakni mati, keadaan Tuhan mati. Lawai daripada Tuhan, keadaan Tuhan itu yang kuasa. Keadaan Tuhan itu yang lemah. Lawai daripada keadaan Tuhan kanak, keadaan Tuhan yang digagah, dipaksai. Nah, ataupun keadaan Tuhan itu beraling dan ada ilmu, keadaan Tuhan itu yang jahil. Keadaan Tuhan itu bercakap-cakap, keadaan Tuhan itu yang tuli dan bisu. Maka 9 wajib kita berpegang. 9 ni akidah juga. Tapi wajib kita kena buat dalam hati kita. Kata ini tak boleh ada di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. 9 bagi yang wajib dan 9 bagi yang dawa. Yang haru, yang mustahil. 9 bagi wajib, 9 bagi mustahil. Maka akidah ni jadi apa? Semua jumlah akidah ni jadi apa? Jumlah akidah semua nah. Jumlah akidah jadi apa weh? Ialah 18 akidah. 18. Kemudian sabit bagi Rasul pula daripada kita faham Muhammadur Rasulullah. Nah, maka lazim bagi fak-fak Rasul ni bersifat ke? Ialah 9 sifat. 9 sifat, 9 akidah. 4 yang wajib kita kena beriman, kita tamat, kita tanil hati. Dan 4 kita tolak. Kena tahu tak? Tapi kena tolak. Apabila tahu, tolak. Apabila tahu, kita sepak tu baik. Mana yang 4 wajib bagi Rasul? Sebut kata Muhammadur Rasulullah, kita kena ikrar dengan lidah dan tasdik dengan hati. Kata Rasul ini satu utusan daripada Allah. Dan kita kena membenar tiap-tiap barang yang dibawa oleh Rasul. Di dalam Muhammadur Rasulullah, ada yang wajib, ada yang mustahil. Akidah yang kita pegang wajib ialah 4. Yang pertama sidik, Rasul kena bersifat dengan benar. Rasul kena bersifat dengan kidik. Rasul kena bersifat dengan apa? Dengan boleh percaya. Rasul kena bersifat dengan kena menyampaikan benda tu Rasul siapa. Dan mustahil ni kita kena tolak. Kena berimeh, tapi kita berimeh tu kita tolak. Akidah juga tapi kita tolak. Di Rasul tak boleh bohong. Di Rasul tak boleh bodoh. Di Rasul tak boleh haru. Di Rasul tak boleh susukkan akan ilmu. Dan satu lagi harus bagi Rasul. Mana? Bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa pada kekurangan martabat mereka. Jadi 9 akidah pada Rasul. Kalau kita tengok ni, hak ni berapa? Ni 23. Hak ni berapa? Ni 18. Hak ni berapa? Hak ni dah 9. Capur tengok dia berapa tika ni. Kita kata ni 23. 23 dengan 18 jadi berapa? Nah. 21. Nah. 21 capur 3 jadi 41. Capur pula dengan 9. 9 jadi 10 buh kosong. Capur ni jadi 50 akidah juga. 51. Jadi 50 akidah kat paling kat ni.
Jadi 50 akidah juga. Nah 23 pergi campur dengan 18. 18 pergi campur dengan 9. Jadi 50 akidah juga kalau campur ke segini. Nah, haskat tu dulu kamar dikata wallahu a'lam. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Ada pun makna qada yakni qada Allah, bukan qada hajat dak. Qada hajat kita memuahkan kita di dalam tanda tu qada hajat kita. Ni qada Allah. Apa makna qada Allah? Yakni pelulusan Allah, hukum Allah. Ada pun makna qada yakni makna kelulusan Allah dan hukum Allah. Iaitu makna qada, arti qada, maksud dengan qada ni kehendak Allah Taala akan segala asya, yakni segala perkara-perkara. Asya tu jamak daripada syai'un asya, gitu. Iaitu makna qada ni apa dia? Dah kanak ki Allah akan segala asya, yakni segala perkara-perkara. Asya jamak daripada syai'un, yakni segala perkara Tuhan tu kanak. Kanak tu bila? Pada sedia kala lagi Tuhan kanak. Yakni pada ilmu Allah. Ayat takdir sini gapo sedia kala? Azali. Tu badar pada atas sedia kala. Gapo kerana Allah Ta'ala pada sedia kala? Azali. Pada azali, pada belum jadi langit bumi lagi, semua Tuhan penghukum siap-siap dah dalam ilmu dia. Pada azali tu Tuhan kanak ki semua perkara dah. Bukan perkara hadut timur le muka bumi, di bawah hukuk langit, di atas muka bumi ni. Kata semua tu lepas daripada kanak Allah dak. Maka semua itu dalam kanak, dalam genggaman Allah, di dalam bicaraan Allah, di dalam keputusan Allah. Semua perkara ni di dalam keputusan Allah pada sedia, pada azali lagi. Atas barang yang gapo yang ada segala asyak, di atas semua perkara yang ada daripada asyak daripada suatu itu, atas gapo dia? Pada masa yang setiasa. Nah, pada masa yang setiasa, atasnya di atas barang yang ada tu. Nah. Dia kata atas barang yang ada segala asyak itu, atasnya nah, atas gapo? Atas qada Allah Taala lah. Dah barang yang ada segala asyak tu ada semua. Hak ning besar, hak ning halu, ning langit 7 lapis, ning bumi 7 lapis, ning bukit dan buka. Ini atas qada Allah pada masa yang sentiasa. Semua itu di dalam qada dan Allah Ta'ala. Qada Allah Ta'ala sentiasa lagi dah. Makna kata bukan kata benda tu lepas daripada qada Allah, lepas daripada kana Allah dak. Semua benda tu di dalam sentiasa, duduk dalam qada Allah. Dan makna qada. Hasat ni makna kanak, makna qada. Qada ni makna semua perkara di dalam kehendak Allah. Di kalangan apa? Sengelai Allah. Kerana Allah semua perkara pada sedia kala. Nah, adapun kalau kita kata iradat kerana Allah bukan pada sedia kala tu lain. Qada dengan iradat tu lain. Kadang-kadang iradat, kadang-kadang termasuk dengan qada. Kadang-kadang Tuhan kandak serta Tuhan tu menghukumkan. Kadang-kadang iradat tu dengan maknanya nah, dalam iradat tu serta Tuhan tu reda. Tuhan kandak, Tuhan reda. Supaya Abu Bakar dia berimej, Tuhan kandak. Lepas tu Abu Bakar berimej, Tuhan tu reda. Gitu. Kama dengan kandak iradat dengan masalah qada tu lain. Yakni qada Allah, yakni Tuhan buat keputusan semua perkara yang ada dah ni. Itu dalam kerana Allah pada masa azali, pada masa sedia kala, pada ilmu Allah Ta'ala. Adapun iradat, yakni makna Tuhan nak jadi satu perkara dengan selain Allah. Bukan pada azali, tapi kerana Allah Ta'ala dah. Itu dia. Itu yang katanya, dan makna qadar mengada oleh Allah akan sesuatu atas wajah yang tertentu. Yang telah ia Allah kehendaki. Itu makna qadar. Adapun qada, yakni makna Tuhan mempeluluh, Tuhan tu kanak, yakni Tuhan penghukum semua suatu perkara yang ada ini pada sedia kala dan pada azal. Itu makna qada. Dan qada ni makna apa? Mengada oleh Allah Ta'ala. Tuhan mengada, Tuhan menimu akan sesuatu, sesuatu daripada makhluk itu. Sesuatu yakni daripada makhluk. Mengada atas wajah, atas jalan ni.
Jalan ni mana? Yang tertentu. Nah, makna Tuhan mengada, Tuhan menimba akan sesuatu dari makhluk di atas wajah yang tertentu, yang tersakat, yang telah ia Allah kanaki. Misalnya Tuhan nak buat apa? Nak buat kita. Nak buat orang ni. Tuhan buat. Lepas Tuhan sakat, Tuhan tentu. Dia ni tubik dunia, jangan. Dia ni tubik dunia, tak comel ana. Dia ni tubik dunia, kaya. Dia ni tubik dunia, dia tesak. Lepas tu dia buat langit tujuh lapis kanaki Allah Ta'ala di atas wajah yang tertentu. Demo ni tubik dunia, dia besar. Jadi orang besar, jadi orang kedebeh. Demo ni tubik pada dunia, oh lekehlah, hinalah, duit tak ada lah. Itu di atas takdirkan Allah. Apa takdir Allah? Yakni Tuhan mengada suatu perkara daripada mungkin makhluk ini di atas wajah yang tertentu, siap-siap dah, yang tersakat daripada Allah. Kita tak sawak dia bila Tuhan takdir siap-siap dah. Tuhan takdir kita mai dunia sesak. Sesak kerja tarana sesak situ. Kama dia Tuhan takdir kita sakat tai kita menimu kita di atas wajah tertentu nak kita tu jahit. Jahit ngaji tarana tu jahit tapi kena usaha. Demo ni ngaji aling sebab kerana Allah Taala menentu Allah Taala buatkan dia tu nak dia tu aling. Misalnya kita tahu, nak uya ni aling, nak uya ni kedebay, nak uya ni mulia, nak uya ni sak. Itu takdir Allah Ta'ala menimu sesuatu di atas jalan, wajah yang tertentu, kanak-kinya, kanak-ki Allah. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib, kita percayakan azab kubur dan nikmatnya, nikmat kubur. Ni. Setengah daripada akidah, setengah daripada perkara yang wajib kita beriman. Masalah akidah kau ni. Masuk di dalam ilmu usul jugalah, ilmu akidah juga. Dan setengah yang dikhabar, setengah daripada yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi SAW. Setengah berita yang dikhabar ni apa dia? Wajib kita percayakan. Ni setengah daripada iman. Nah, setengah daripada benda wajib kita beriman ke apa? Mempercayakan apa? Wajib kita percayakan azab kubur. Dan nikmatnya nikmat kubur. Lagu mana azab kubur? Dia ni duduk dalam kubur dia. Nikmat kubur mudah-mudah. Duduk dalam kubur dia tu, cerah suk mata man dia. Tu nikmat kubur tu. Sungguh kubur luahnya setar kan luah ni ya. Panjang 4 setar. Luah tu ya. Tapi bagi orang yang amalan banyak di atas dunia, Allah Ta'ala kepada dia tu wasa cerah dalam kubur dia. Lepas tu cerah dalam kubur dia, suk mata man dia. Lepas tu Tuhan buka pula pintu kubur tu, nampak pergi pada syurga. Nampak sebab itulah Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Hei Allah, minta menjadilah kubur bagi si mati ni satu kebun daripada kebun syurga. Tuhan buka satu lubang, ya tengok lubang ni, gisuk sampai kepada syurga. Ada bidadari, nikmat-nikmat le syurga bermacam. Tu satu kawa, satu nikmat. Adapun satu siksaan, siksaan dalam kubur mula-mula sekali soal muka nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka. Jawab talih muka nakir tengah tukak lepai nah. Celuk masuk 70 star dalam tanah. Tu azab hak mula-mula di dalam kubur ke? Malaikat muka nakir tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyuka? Siapa nabi engkau? Jawab talih. Malaikat mik tukak pukul pai turun 70 hasta yang sebut warid daripada hadis. Tu azab hak mula-mula. Pas azab yang kedua jawab talih. Tuhan malaikat hantarkan ular mari. Nama Sujaul Aqrab. Ular matanya berapi la. Kamu tahu lah pakai ular besar tak besar. Kalau jalan kaki tu semulai. Bau nak lepas tak pakai ular. Lepas tu ular tu main ketik fok-fok. Hak duduk dalam kubur. Hak tak awak amal. Hak tak semaya. Hak tak tinggal titah Allah. Tinggal titah Allah. Tinggalkan suruh Allah. Maka ular tu main patut. Pau. Adulah. Sakit. Sakit berbulan lah. Lepas bukan ketik sekali. Pak. Ni orang panggil azab le kubur. Nikmat le kubur, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, tengok lubang, nampak pada syurga. Kadang-kadang bidadari Allah tangan dia, kita pegang tali tangan dia, duk hubung tali tangan. Hubung tali tangan, putus tali tangan ni. Bidadari pergi perak dah, hubung-hubung alik. Khabar-khabar kemat. Tu orang panggil nikmat kubur yang wajib kita beriman. Ni setengah daripada warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Yakni wajib kita iktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyiksakan segala orang yang kafir dan musyrik dan fasik yang berdosa. Ni.
Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa di dalam kubur akan orang kafir, yakni orang ingkar tentang Allah, dia tak sembahkan Allah. Dan musyrik, siapa dia musyrik? Yakni orang beribadat kepada Allah Taala gatik, beribadat pada berhala gatik, tu orang panggil kafir musyrikin. Ya ibadat Tuhan gatik, ya sembah pada lain pada Allah Taala gatik, sembah berhala gatik, sembah ke Allah Taala gatik, harap Tuhan gatik, harap pada berhala gatik, tu orang musyrik. Dan fasik, apa fasik? Yakni orang kerja dosa besar. Seperti orang ni kerja dosa besar makan riba, ataupun berzina, ataupun minum arak, ataupun buat zalim ke orang, ataupun bunuh orang, tu orang panggil fasik. Maka demon ini orang panggil orang kafir, orang musyrik dan fasik yang berdosa ni. Tuhan wiga apa dia? Menyiksa. Menyiksa Allah segala orang yang kafir dan yang musyrik dan fasik yang berdosa, dan memberi nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat. Allah Ta'ala beri kesukaan. Bersedak-sedak orang duduk dalam kubur. Belum pada nak pergi pada mahsyar. Belum nak sampai pada syurga. Ada 2 dan lagi ni. Orang duduk dalam kubur ada 2 dan nak sampai syurga. Yang pertama mahsyar. Yang kedua titik sirat. Sebab mari pada kubur. Lepas kubur bakit. Bakit di kubur duduk pada mahsyar. Lepas bakit pada mahsyar. Simai amalan kira amalan hitung amalan syahadah. Amalan ya banyak kebajikan. Maka lepas ya pergi. Lakah tak titik sirat menuju pada syurga. Makna kata orang duduk di mahsyar. Ada 1 pong lagi kena lakah titik sirat. Dah. Tapi duduk dalam kubur tu pun Allah Ta'ala beri nikmat dah. Dan kesenangan bagi segala orang yang mukmin yang beramal amalan yang soleh. Kemudian daripada matinya mati yang mukmin. Sama ada ditanam di dalam kubur atau lainnya lain daripada kubur. Orang yang buat amal ngamolat. Orang mukmin buat amal yang soleh. Orang ni orang panggil Tuhan beri nikmat. Duduk dalam kubur tu. Seolah kata dia duk hubungkan tali tangan bidari. Dan dia duk dalam kubur suk mata mana curahnya. Apabila muka nakil masuk nak godel dia. Maya dia mari jadi rupa satu manusia. Muka nakil kau dulu. Mu nak godel dia. Ni, aku ni amalan dia ni. Amalan semaya. Bawa muka nakil masuk lik khane. Maka amalan zakat mari. Muka nakil jangan godel. Aku ni amalan zakat dia ni. Tuhan bernikmat dia dah. Kesenangan dia dah di dalam kubur. Kecakkan nikmat-nikmat syurga satu kebun daripada kebun syurga. Sama ada orang beriman ni, hak mati di tanah. Tanah kubur macam kita kubur Pukasok, dan kubur Nayu Bakok, kubur ke mana-mana itulah. Sama ada orang beriman tu mati di tanah. Ataupun tak ada di tanah. Misalnya jatuh kapal. Pecah kapal. Kapal tu pecah supaya di Malaysia tu pecah mati 200-300 orang. Lepas tu tak ada kubur tu. Lepas tu dia orang beriman, dia beramal dengan Allah Ta'ala, dia istighfar dengan Allah wa amal yang soleh. Lepas tu dia tak ada kubur. Tak ada kubur pun boleh mati, tak ada perkuburan, tak ada di tanah, maka dia senang juga ketika tu. Walaupun kubur di tanah, kata kalau kita tahu kubur tanah, kita tahu kubur Perkasa, kubur Pondok Bok, kubur Lek Kapung misalnya. Kita tahu kubur. Tapi orang ni mati tak kapal, hancur kapal, pecah kapal, jatuh turun, tak tahu tak banyak duk mana. Maka orang ni kalau dia berimik dia senang. Tuhan beri kesenangan padanya. Walaupun kita tahu tak, tapi kita baca kulhu dia sapalah kepada dia, dah kan? Tu dia sama ada diperkuburkan ataupun tidak diperkubur, di tanah ataupun tak di tanah. Dan diidafatkan siksa pada kubur kerana yang golek dikuburkan, disiksakan masalah kubur tu dah. Masalah diisnadkan kepada orang yang berkubur. Patut orang tak ada kubur supaya orang jahat misalnya mati pecah kapal, mati kena bedil, lepas tu demo kerak-kerak banyak je, demo tabur tengah laut masalah. Orang ni jahat dah. Demo nak murid dia. Demo pun igat dia. Igat tu hiris lingo tak suku, pala tak suku, hati cicir. Lepas tu tabur wikah nying makan, binatang makan. Lepas dia tak ada dikubur. Lepas tu dia kena seksa, dia orang karut duduk atas dunia. Maka kena seksa supaya tu. Supaya orang beriman. Walaupun dia mati, tak ada jasad, tak ada gapo kubur, tak ada. Tapi dia beriman pada Allah. Mana senang juga dia. Tu dia buka ni sikit dah. Kamar dia kata, Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit dah, kita buat sikit dah. Tengah sabar sikit, panas sejuk akhirat esok insya-Allah dah. Panas sini minta sejuk di akhirat daripada masyaduk wah de bawa. Bayangnya arash ilahi weh. Mudah-mudahan kita orang muda ndaruk berapa orang panggil syabun nasya'a fi ibadatillah, satu orang muda lagi pula rajin pada wa amal ibadat Tuhan kata, dan Nabi sebut dalam hadis orang ni boleh duk wah bayang orang muda tapi rajin ibadat.
Nah, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ni orang panggil sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Tuhan akan dia duduk buah teduhan. Mana teduhan bayan dengan arasy ilahi. Satunya daripada syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda rajin buat amal ibadat. Boleh duduk buah bayan dengan arah weh. Masya-Allah dah kan. Bapak kita ni orang muda, lepas tu kalau rajin amal ibadat, rajin jemaah, rajin maya, rajin mengaji, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh duduk wah bayang arah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fihi an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah meriwayat oleh kami fihi ai fi kitab Ibn Sunni. Di dalam kitab Ibn Sunni juga. Meriwayat oleh kami fihi ai fi kitab Ibn Sunni an Anasin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, berkata ia, dan sebeda ia Nabi sebeda tanah, ma min abdaini mutahabbaini fillah. Tiada ada daripada dua orang hamba. Ma tu ma nafiah nah. Ma min abdin. Tiada daripada dua orang hamba. Tak ada daripada dua orang hamba. Mutahabbaini. Duk kasih saya gi mari. Mung kasih mung ku kasih mung supaya si Khalid dengan si Umar kasih ke si Khalid kasih pada si Umar. Duk satu ketika wak gulah Allah ke Umar pun wak pucuk jahat gulas maka Allah kepada Khalid. Kasih saya weh. Ma min abdaini mutahabbaini. Tidak ada daripada dua orang hamba duk kasih saya gi mari. Kasih saya tu fillah, kerana Allah. Tu mana tu fillah? Aili ajalillah, yakni semata-mata kerana Allah Ta'ala weh. Yastaqbilu ahaduhuma, menyambutlah oleh salah seorang daripada kedua, menghadapilah salah satu daripada kedua ni sahibahu, akan taulang bagi ahadihima. Apabila dua orang ni kasih saya kerana Allah, Khalid saya ke Umar kerana Allah, bukan kerana nak benda dia, bukan kerana pun perayuk. Umar pun kasih Khalid, bukan kerana pun perayuk. Kata Khalid saat ni tu kasih Umar sebab Umar kaya. Tak. Umar kasih Khalid bukan sebab nak darah jangan pun tak juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menghadapi kedua-dua, salah satu pada kedua, yastaqbilu ahaduhuma, menghadapi, beradab ke salah satu daripada kedua ni, sahibahu, akan taulang bagi ahadihima. Jawab dak? Fa yusahifuhu, maka berjabat salehlah ia seorang, hu akan dia, akan ahaduhuma. Maka berjabat salehlah ia ahaduhuma saat ni, hu akan dia, akan sahibahu. Misalnya kita tahu Khalid ni Umar. Lepas tu kasih saya kerana Allah. Lepas tu menghadapi muka daripada salah satu pada kedua, pakat beradab muka. Apabila beradab muka, maka mari berjabat saleh. Khalid dengan Umar pun berjabat saleh. Menghadapi salah satu kedua, akan sahihnya, akan tasainya, akan taulanya. Misalnya Khalid beradabkan muka kepada Umarnya. Lepas pada tu, berjabat saleh Khalid akan Umar. Lagu mana tengok? Fa yusalliyani 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjabat saleh saat itu selawat, Khalid pun selawat, Umar pun selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Umar pun selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika berjabat saleh, maka kedua-dua tu selawat di atas Nabi. Lepas tu Nabi kata ana, illa lam yatafarraqa. Malaikat selawat di atas Nabi, malaikatnya tidak bercerai. Illa lam yatafarraqa, malaikat tidak bercerailah kedua-duanya, kedua al-muslimani. Tak bercerai, lagi pula tak bercerai, lagi pula tak becek, hatta tughfara zunubuhuma, hingga diampunkan dosa bagi kedua-duanya, bagi abdaini. Deh. Lama mana dua orang ni tak becek duk jabat salah, baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, jabat salah. Lepas tu tanya khabar gimana ni? Selama mana dua orang ni tak bercerai, tak becek, maka selama telah diampunkan dosa-dosa bagi kedua, ma taqaddama minha, barang. Hingga diampunkan dosa bagi keduanya, ma taqaddama, yakni akan dosa, taqaddama, yang telah terdululah ia dosa, minha, daripada min zunubihima,
dosa yang telah lalu daripada kedua, maka Tuhan ampun. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang terkamar dia pun Tuhan ampun juga. Besar weh. Orang mukmin sama mukmin pergi jumpa kerana kasih saya, kerana Allah bagi tahu klik ponok. Tagi masuk le balap jumpa kasih saya lah kerana Allah. Bukan kerana demo jangok, bukan kerana demo berita banyak, bukan demo tumuk, demo kaya. Dah semata kerana Allah. Maka mai jabat saleh. Lepas tu selawat di atas Nabi. Maka selama mana kita tak becak, selama itulah Tuhan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan terkamar dia. Kamar dia kata wallahu alam dah.